Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Saluran TV1, Berita RTM dan juga penerimaan secara dalam Thailand di RTM Klik, juga di TikTok kita bersiaran secara langsung. Pagi ini anda bersama saya Ismail Adnan dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini banyak perkongsian akan kami sajikan kepada anda sepanjang 2 jam siaran ini. InsyaAllah kami akan menemani anda. Jadi bagi anda yang mungkin tak sempat menonton kami secara langsung, jangan risau, ada RTM Klik juga, boleh menonton selepas ini pun tak ada masalah. Betul. Dan seperti kebiasaannya Ismail, kita akan kongsikan paparan berita semalam dan kita mulakan dengan Malaysia UK jalin kerjasama pacu teknologi AI. Dan antara perincian di sini iaitu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata penggunaan teknologi AI memerlukan visi strategik yang mengimbangi inovasi dengan mempertimbangkan etika, seterusnya memastikan faedahnya boleh diakses oleh semua. Kebimbangan berhubung etika AI semakin mendapat perhatian di peringkat global dan di Malaysia. Jadi kerajaan mempertimbangkan mewujudkan rangka kerja pengawal seliaan AI sebagai langkah penting ke arah penggunaan teknologi ini secara beretika. Artificial Intelligence ataupun AI, kecerdasan buatan ini merupakan suatu perkara yang dibincangkan secara mendalam, bagaimanakah perubahan kepada bentuk teknologi yang bersandarkan kepada kepintaran buatan manusia. Baik, seterusnya juga kita nak mengulas lebih lanjut dan juga melanjutkan perbincangan juga berkenaan tentang kerajaan akan mempertimbang pemberian subsidi secara tunai. Rentetan daripada Belanjawan 2024 ini menerusi pemindahan tunai bagi memastikan hanya golongan sasar yang menikmati manfaat berkenaan. Dan Yang Berhormat Menteri Keuangan yang juga merangkap Perdana Menteri juga mengatakan ia sedang diperhalusi bagi memastikan subsidi disalurkan terus kepada rakyat tempatan selain mengelak ketirisan dan manfaat kepada warga asing, kerana pada ketika ini subsidi petroleum dan beberapa lagi subsidi seperti barangan makanan dan sebagainya dinikmati oleh semua secara pukal. Jadi kerajaan mempertimbangkan untuk hanya beri benar-benar kepada mereka yang memerlukan. Baik, dan seterusnya kita beralih kepada berita yang selanjutnya iaitu berkenaan dengan KKD mahu bawa GTEC Global ke Malaysia. Dan antara perincian di sini, satu pertemuan akan diadakan bersama pihak pengurusan pameran teknologi maklumat teluk GTEC Global 2023 dalam masa yang terdekat. Ia bagi melihat peluang membawa pameran tersebut ke Malaysia, dan menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, ia merupakan peluang sangat baik untuk meletakkan Malaysia dalam salah satu acara global melibatkan pelbagai syarikat teknologi antarabangsa. Dan rentetan daripada berita ini antara yang lain iaitu berkenaan dengan pengharmonian spektrum antara wilayah dan negara, penggerak penting ekonomi digital. Dan perinciannya di sini, Ismail. Okey, antara gambarannya adalah ini kita menyatakan pengharmonian spektrum antara wilayah dan negara, kerana kalau kita melihatkan ekonomi digital ini sudah pastinya ia adalah berkenaan tentang spektrum yang akan digunakan untuk memastikan agar capaian juga ketercapaian internet itu akan dapat dinikmati oleh kesemua end user consumer. Jadi untuk menyokong pelbagai inovasi digital, perkhidmatan dan juga aktiviti ekonomi. Dan Yang Berhormat Menteri juga menyatakan penyelarasan ataupun dalam konteks ini pengharmonian itu akan memacu pertumbuhan ekonomi dalam era digital. Ia juga akan melibatkan peruntukan spektrum yang diselaraskan untuk memudahkan ketersambungan dan juga keserasian global, di mana beliau menyatakan iaitu di Forum Shaping Next Generation Telecom Policies Global Spectrum Harmonization for Mid-Band 5G. Okey. Seterusnya. Dan seterusnya kita beralih ke berita selanjutnya berkenaan dengan hargai pengorbanan pasukan smart. Cadangan naikkan kadar allowance kesusahan dipertimbangkan. Dan antara perkongsian di sini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pasukan berkenaan antara yang terbaik di dunia dan telah mendapat pengiktirafan daripada Presiden Turki. Dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata juga sempena selepas daripada melancarkan bulan kesiapsiagaan nasional iaitu semalam. Dan antara yang lain juga yang kami kongsikan, ini dia. Ini yang disaksikan oleh peminat-peminat bola sepak ataupun peminat Harimau Malaya. Tajikistan meranapkan impian Harimau Malaya menjulang trofi Pesta Bola Merdeka, dikongsikan di portal berita ini. Yang mana pasukan negara bertemu dengan pasukan Tajikistan untuk Pesta Bola Merdeka, tewas 0-2 pada edisi final di Stadium Nasional Bukit Jalil kemarin. Dan Tajikistan yang juga merupakan pasukan yang
berada di ranking ke-110 dunia, kali kedua menewaskan Malaysia selepas final Piala Raja Thai di Chiang Mai, Thailand pada tahun lalu hanya dalam tempoh setahun. Dan gol ini disumbangkan oleh Syukurov Alisher dan Ahmad Shihan Hazmi Muhammad pada minit ke-15. Apapun, kita ucapkan tahniah kepada pasukan Harimau Malaya atas kejayaan, kerana pusingan sebelum ini menewaskan pasukan India, mendapat sokongan penuh daripada peminat-peminat Harimau Malaya. Jadi game dengan Tajikistan ini menggambarkan bahawasanya semangat Harimau Malaya itu masih lagi berkobar dan juga membara. Betul, insyaAllah kita rakyat Malaysia sentiasa memberi sokongan yang terbaik kepada Harimau Malaya, insyaAllah. Okey, baik, dan banyak perkongsian akan kami sajikan kepada anda sebentar saja lagi. Jadi stay tune bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Kita nak berhenti berehat seketika. Betul. Kembali lagi selepas ini. Ya. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. Pertama, diskaun 10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Bermula Januari 2024, yuran bagi tujuan pendaftaran masuk ke Universiti Awam dihadkan untuk tidak melebihi RM1,500. Ini supaya selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman oleh PTPTN berjumlah RM1,500 kepada semua bakal pelajar baru yang layak. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Tahun depan, RM2.8 bilion disediakan untuk menyelenggara jalan dan jambatan persekutuan dengan RM300 juta dikhususkan kepada kontraktor G1 hingga G4. Khidmat jurutera daerah akan terus diperkasa bagi menangani aduan kecil dan luar jangka melibatkan jalan persekutuan. Kerajaan akan meningkatkan peruntukan kepada RM200,000 ketimbang RM100,000 sekarang kepada 115 jurutera daerah dengan peruntukan keseluruhan RM30 juta. RM100 juta disediakan bagi menyelenggara lampu jalan termasuk menggantikan kepada jenis LED yang dapat menjimatkan elektrik sehingga 60%. RM50 juta untuk tujuan sama di kawasan PBT seluruh negara. RM50 juta untuk merawat kawasan berkemalangan tinggi, antaranya menaik taraf lampu isyarat sedia ada kepada lampu isyarat pintar di jalan persekutuan bagi membantu mengurai kesesakan laluan trafik. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Tular di TikTok.
perarakan jalanan mengibarkan bendera China. Ada yang mengaitkannya dengan parti politik. Tak kurang, ada yang cuba menyentuh isu 3R. Semakan pasukan Biar Betul mendapati ia tiada kaitan dengan mana-mana parti politik atau perjuangan kaum. Sebaliknya, perarakan berlangsung pada Pesta Kebudayaan Guangdong Antarabangsa Negeri Sembilan. Menurut Polis Remban, perbuatan kibar bendera Cina itu tidak melibatkan rakyat negara ini. Pesta kebudayaan itu juga mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan. Tiada laporan mengenai salah laku penganjur diterima pihak berkuasa. Orang ramai diingatkan tidak menyebar maklumat palsu, terutama berkaitan isu 3R. Penyebaran maklumat sedemikian merupakan kesalahan. Ingat, jangan mudah percaya maklumat yang anda terima di internet. Menyebarkan maklumat palsu atau fitnah juga merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Sabah dan Sarawak memang diberikan perhatian kerana kita ketinggalan dalam melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Maka tahun depan peruntukan persekutuan untuk pembangunan Sarawak meningkat kepada 5.8 bilion ringgit. Manakala untuk Sabah meningkat kepada 6.6 bilion ringgit. Kerajaan juga telah menurunkan kuasa pelaksanaan projek pembangunan di bawah 50 juta ringgit kepada agensi teknikal. Kita telah meningkatkan pemberian khas interim untuk Sarawak dan Sabah 300 juta ringgit ketimbang 16 juta ringgit bagi Sarawak yang diputuskan yang tidak dikaji semula sejak 1969. Ya, pasca Belanjawan 2024, hari ini kita terus saja memberikan gambaran dan juga penjelasan berkenaan tentang apakah yang telah pun diberikan elemen-elemen penting dalam Belanjawan 2024. 393 bilion ringgit diperuntukkan secara total dalam Belanjawan 2024. Jadi untuk kita bercakap, cuma fokus kita pada hari ini adalah pembangunan Sabah dan juga Sarawak kekal diperhebat dan juga program ataupun aspirasi penyatuan wilayah juga kekal untuk dimantapkan. Jadi bersama dengan saya adalah Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, Pensyarakahan dan Politik Ekonomi UiTM Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Doktor. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Ismail? Ya, terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kalau kita lihatkan kepada rentetan daripada Belanjawan 2023 yang merupakan antara belanjawan yang dibentangkan semula oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun ini. Jadi ia juga dilanjutkan aspirasi untuk membawa isu dan juga kepentingan Sabah dan juga Sarawak. Jadi dalam Belanjawan 2024, apakah sebenarnya elemen-elemen yang menjadi perhatian dan juga penting untuk melihat aspirasi kerajaan perpaduan dalam konteks peruntukan kepada Sabah dan juga Sarawak? Ya, sudah tentu. Sekiranya kita tengok perbelanjaan dan daripada aspek pembangunan kepada Sabah dan juga Sarawak ini memang cukup penting. Dan kalau kita lihat bajet 2024 ini ialah ia adalah titik pelaksanaan terutamanya grand policy iaitu rancangan Malaysia ke-12 lepas kajian separuh penggal, plan ekonomi madani dan juga plan pembaruan industrialisasi. Dan juga plan hala 7 peralihan tenaga. Ya. Ini adalah dasar utama kerajaan yang telah meletak Sabah dan juga Sarawak sebagai fokus utama untuk membangunkan ekonomi terutamanya dari segi hiliran dan juga aspek-aspek sosial termasuklah menoktakan kemiskinan dan juga mengembangkan ekosistem untuk negeri ini berkembang. Kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-12 itu
selepas kajian separuh penggal ada dinyatakan dalam chapter khusus iaitu meningkatkan potensi ekonomi wilayah di mana ada subtema melihat pada pembangunan kedua-dua negeri ini. Ialah sudah tentu kita tahu bahawa kedua-dua negeri ini penyumbang utama kepada KDNK negara dan juga mempunyai sumber asli yang begitu banyak dan sumbangan kepada negara juga. Tetapi pada masa yang sama dari aspek sosioekonomi itu masih lagi keterbelakangan. Banyak aspek yang perlu dikembangkan. Jadi kalau kita lihat bajet yang baru diperkenalkan ini, sudah tentu ada wow factor, ada yang popular, ada yang tidak popular kalau berkaitan dengan cukai. Tapi pada masa yang sama juga ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut mungkin daripada kementerian tertentu. Namun untuk pembangunan Sabah itu daripada segi bajet pembangunan telah ditingkatkan. Ini amat penting kerana Sabah dan juga Sarawak ini dia mempunyai dasar-dasar tersendiri. Contohnya Sabah mempunyai dasar Sabah Maju Jaya dan Sarawak pula strategi pemulihan pasca COVID-19 Sarawak. Jadi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Sabah dan juga Sarawak ini hanya dengan pendapatan negeri sahaja, walaupun kedua-dua negeri ini mempunyai pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan negeri-negeri lain, namun dari aspek pembangunan itu masih memerlukan bantuan daripada kerajaan persekutuan. Benar. Jadi saya rasa dalam ucapan Perdana Menteri itu jelas untuk untuk unleash potential ekonomi negeri ini memang jelas. Bukan saja dalam bajet 2024 tapi juga dengan dasar-dasar Pelan Ekonomi Madani, Pelan Perindustrian Baru dan juga Rancangan Malaysia ke-12. Okey. Peruntukan kepada kedua-dua wilayah tersebut melibatkan sebanyak 12.4 bilion ringgit bagi kedua-dua wilayah dan dibagikan kepada 6.6 bilion ringgit kepada Sabah, 5.8 bilion ringgit untuk Sarawak. Tapi kalau kita lihat ia atas aspirasi semangat MA63. Peruntukan sebanyak 50 juta juga diturunkan kepada kuasa pelaksanaan projek pembangunan teknikal di negeri masing-masing. Jadi sehingga 50 juta ringgit itu untuk dijalankan sendiri dalam kuasa wilayah Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana Doktor melihat ini suatu bentuk kalau kita lihat autonomi kepada kedua-dua wilayah tersebut dalam menjalankan projek pembangunan teknikal di negeri di wilayah masing-masing? Ya, sudah tentu. Berkait rapat dengan aspek desentralisasi ini, dia memang berkait rapat dengan pembangunan. Sebelum ini kalau kita lihat daripada apa-apa pelan pembangunan pun memang banyak yang tergendala ataupun perlahan kerana birokrasi. Jadi disebabkan itu kalau kita lihat kerajaan perpaduan ini pun telah memberi komitmen bahawa akan memastikan pembangunan itu akan disentralisasi kepada kerajaan negeri dan ini dapat mengurangkan kerana birokrasi. Dan kita tahu dari mana-mana aspek teori ekonomi pun mengatakan bahawa empowering state ataupun desentralisasi itu amat penting. Dan saya rasa apabila dalam bajet yang baru ini dan juga bajet tahun lalu telah memberi desentralisasi 50 bilion projek 50 milion ke bawah dan juga jabatan teknik ini sudah tentu dapat mempercepatkan proses pembangunan di negeri ini. Sebab kalau kita lihat daripada segi bajet pembangunan, contohnya kita lihat pada pembangunan dahulu 5 bilion, contohnya Sarawak 4 bilion. Kadang-kala bajet pembangunan ini tidak habis pun diguna. Kadang-kadang 45%, kadang-kadang 25% selepas 8 bulan contohnya. Kalau kita lihat daripada KPI yang telah diberikan oleh kita ada KPI kalau untuk bajet pembangunan ini separuh at least 6 bulan itu boleh dihabiskan 55%. Namun disebabkan kadang-kadang kedua-dua negeri ini besar. Jadi besar apabila besar. Jadi dia banyak kerana birokrasi dan pembangunan setiap negeri ini berbeza. Dia tidak template dia berbeza sebab keunikan luar bandar itu amat berbeza. Jadi sudah tentu dengan adanya aspek desentralisasi ini sudah tentu akan dapat membantu memacu ekonomi negeri. Namun pada masa yang sama walaupun diberi desentralisasi ada satu aspek yang paling penting kena kita lihat ada daripada kapasiti negeri itu perlu diperkasakan juga.
ya, karena sebab kemahiran, contohnya sumber tenaga, sumber manusia yang ada itu mungkin berbeza ya, sebab apabila kita telah berikan kuasa tersebut, maka kerja itu lebih. Jadi kapasiti itu kena diperkasakan juga. Benar. Satu lagi, fokus kepada negeri wilayah Sabah khususnya adalah berkenaan tentang bagaimana kerajaan persekutuan dalam mencapai kesepakatan bersama dengan wilayah Sabah untuk penyerahan kuasa kawal selia bekalan elektrik yang bakal berkuat kuasa pada 3 Januari 2024. Jadi penyerahan ataupun mungkin kerjasama ini juga penting antara melihat bagaimana kerajaan persekutuan dan wilayah Sabah dan juga Sarawak dalam proses pengurusan bekalan elektrik sendiri. Prof. Dr. Ya, saya rasa ini penting terutamanya untuk Sabah. Saya rasa Sarawak bukanlah satu isu yang besar. Ya, ada juga terdapat isu tersendiri, namun bagi untuk Sabah ini ialah berkaitan dengan utility ya, bekalan elektrik ini memang satu masalah yang besar selain daripada jalan raya yang bermasalah, tapi pada masa yang sama juga adalah bekalan kuasa elektrik ini. Jadi ini juga adalah satu aspek autonomi diberi komitmen kerajaan perpaduan untuk diberikan kepada kerajaan negeri untuk mengurus bekalan elektrik mereka sendiri. Ya, kita tahu sebab daripada segi tenaga ini paling penting, terutamanya untuk pembangunan perindustrialisasi, ekosistem yang paling asas yang perlu ada. Jadi kebiasaannya sebab ialah kita ada sejarah tertentu di Sabah Electric Sdn Bhd itu dan juga kerajaan negeri dan juga TNB. Tapi sekarang ini apabila diberikan kuasa kawal selia itu, ini adalah titik tolak pembaharuan, titik tolak autonomi dan desentralisasi untuk kerajaan negeri untuk mengurus bekalan elektrik. Dengan ini bermaksud kerajaan negeri itu lebih accountable. Instead of daripada kita fikirkan ini disebabkan persekutuan, kerajaan persekutuan yang memberi arahan kerana birokrasi. Jadi ini sebenarnya adalah insentif yang baik kerana kerajaan negeri sendiri boleh menguruskan bekalan elektrik, membuat keputusan sendiri terutamanya daripada aspek yang IPP ini. Sebab di Sabah ini IPP itu masih dia beli daripada daripada swasta ya, bukan sendiri. Jadi ini juga aspek yang perlu dilihat. Dan pada masa yang sama balik kepada poin yang tadi itu, kapasiti negeri itu juga perlu diperkasakan. Kita tidak bagi begitu sahaja, tapi pada masa yang sama kapasiti kerajaan negeri untuk mengurus itu pun perlu dilihat juga. Okey. Terima kasih Puan Madia Doktor. InsyaAllah kita menyaksikan bagaimana Belanjawan 2024 ini masih lagi mengangkat kerangka kerajaan perpaduan khususnya dalam aspek penyatuan wilayah Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Terima kasih kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan kalau ada kesempatan nanti kita akan lanjutkan perbualan kita khusus kepada isu wilayah Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih Doktor. Kita nak berjalan seketika kerana kita akan ke seleksi pagi. Kita juga nak ke Sabah bersama dengan Edwin dan juga Rafiq yang mana akan bercakap berkenaan tentang bermukun se-Borneo. Apakah yang boleh kita ketahui berkenaan perkara itu? Silakan Edwin dan juga Rafiq. Terima kasih Ismail Adnan di Angkasa Puri. Bertemu kembali bersama kami berdua di Konti Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq. Yap, terbaik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih mendengarkan Sabah FM pagi ini dan juga melihat kami di TV1. Gitu. Okey, seperti biasalah dari Negeri Limau Bayo kami bawakan perkongsian untuk anda pagi ini. Betul. Jadi pertama kita ingin berikan tumpuan yang akan berlangsung hari Sabtu ini, iaitu Bintang Sandakan FM. Memang dinanti-nantikan juga bagi masyarakat di daerah Sandakan dan kali ini mereka sudah pun ialah ke arah kemuncak sudah. Betul. Ataupun ke peringkat akhir yang akan berlangsung Sabtu ini. Maksudnya ada 3 hari lagi. Sabah ni sinonim dengan nyanyian. Mana-mana ada bintangnya kan. Okay. Jadi kalau di Kuala Lumpur sedang rancang juga untuk bintang RTM. Silakan, kita ada bintang Sandakan FM. Jadi lebih lanjutlah kita bersama dengan penerbitnya sendiri iaitu Rosdi Muhammad Yusof ataupun DJ Didi. Langsung dari Sandakan FM. Silakan Didi. Baiklah, bintang Sandakan FM ini merupakan program anjuran terbesar RTM yang diadakan selama 2 tahunan di Sandakan FM bersamamu ya. Dan kerana pandemik COVID-19 pada tahun 2020, 2021 dan juga 2022, jadi
tersasar masanya untuk dilaksanakan. Dan tahun ini kami kembali semula untuk mencari bakat ya di antara pendengar-pendengar Salakan FM dalam bidang nyanyian. Dan alhamdulillah seramai 118 yang telah pun hadir untuk sesi uji bakat pada bulan September lepas, dan kali ini hanya 6 sahaja akan berentap di pentas akhir Bintang Salakan FM 2023 setelah 16 selesai berentap di pentas separuh akhir. Dan nantikan pentas akhir ini akan berlangsung pada 21 Oktober 2023 pukul 7 malam bertempat di Center Court Sejati Walk Sandakan. Pastinya akan menjanjikan dan juga membawakan kelainan dan juga persembahan mantap ke semua peserta-peserta akhir untuk kali ini. Dan untuk pentas akhir ini juga akan dihiburkan bersama dengan artis terkenal tanah air negeri Sabah yang popular dengan lagu Hanya di Sabah dan juga Senyuman Sabahan, iaitu Dabra Sia. Jadi jangan lupa untuk masyarakat Sandakan jemput datang untuk beramai-ramai memeriahkan pentas akhir Bintang Salakan FM bersamamu pada tahun 2023. Destinasi bermula di sini 6 peserta untuk kali ini kami bawakan untuk anda: Kimberly, Myra Terence, Siti Saniatul, Nazura Rabial bersama dengan Azia Syarida Palalin, Ahmad Ashraf, Naim Abdul Latif, Wences Zunia dan juga Muhammad Azlam Saleh. Kita jumpa di sana. Baik, terima kasih Rosdi Muhammad Yusof selaku penerbit untuk Bintang Sandakan FM tahun ini. Okey, hari Sabtu ni akan berlangsung kan, Weng? Ya, betul. Okey, dan seterusnya 28 hari bulan nanti. Okey, minggu depan. Minggu depan kah? Ya, betul. Berlangsung di SICC, dan pada tahun ini bermukun, showcase bermukun se-Borneo. Okey, melibatkan pemukun dari Sarawak dan Labuan selain pemukun pemuzik dari Sabah. Okey. 4 September hingga 27 siarannya di Sabah FM secara langsung juga, dan anda boleh saksikan juga di Facebook Sabah FM Bagus Bah pada 28 Oktober nanti, bersama dengan showcase bermukun se-Borneo. Dan kalau kita kongsikan sedikitlah kan objektif bermukun ini bukan saja menggabungkan budaya antara Indonesia, Brunei dan juga Indonesia. Tapi juga pada masa sama memertabatkan budaya bermukun agar terus dikenali masyarakat serumpun di Borneo. Dan juga Win, dia meneruskan wadah perpaduan pendengar radio antara stesen RTM Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Okey. Sedikit ringkasan lah untuk showcase bermukun se-Borneo pada 28 Oktober nanti bermula 8 malam di siaran Sabah FM. Dan seperti apa yang VT kita lihat sekarang ini adalah berlangsung pada 2019. Rafi pun terlibat di sana. Rafi yang mengatur di sana. Rancang bermukun. Itulah konsep bermukunnya, Win, untuk memberi peluang kepada setiap negeri yang terlibat untuk mempersembahkan budaya bermukun dengan irama rentak yang berbeza namun tetap serumpun. Okey, baik, itu perkongsian dari kami di Konti Sabah FM bagi seleksi Konti di Selamat Pagi Malaysia untuk edisi hari ini. Jadi kita terus kembali lah kan bersama dengan rakan penyampai kita di Angkasa Puri, Ismail Adnan dalam Selamat Pagi Malaysia. Jumpa lagi. Bye-bye. Baik, terima kasih Edwin dan juga Rafiq untuk perkongsiannya. Anda boleh juga layari laman Facebook Sabah FM untuk kita mendapatkan perkongsian lanjut dan juga untuk berkomunikasi secara interaktif dengan sahabat-sahabat kami di sana. Seterusnya kita juga nak bercerita tentang Hala 7 Dasar Teknologi Nuklear. Ini juga rentetan Dasar Teknologi Nuklear Negara 2030 yang mana diluncurkan sebenarnya oleh pihak MOSTI dan juga untuk memastikan agar pada bermula tarikh 20 September 2023 yang lalu, MOSTI senantiasa progresif dalam merealisasikan hasrat Dasar Teknologi Nuklear Negara. Bersama dengan saya pada ketika ini Dr. Faridah Muhammad Idris, Pengarah Kanan Pengurusan Agensi Nuklear Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar, Doktor? Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Tarikh 20 September adalah tarikh yang penting kerana Dasar Teknologi Nuklear Negara telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri. Betul. Jadi pun kalau kita lihat lebih 40 tahun penggunaan teknologi nuklear, kalau diikutkan di sini penggunaan nuklear ini dalam pelbagai aspek sosioekonomi, perindustrian, kesihatan makanan, pertanian, pengurusan air serta perlindungan alam sekitar. Jadi bagaimanakah kalau kita melihat dasar teknologi nuklear ini penting untuk negara kita? Ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada SPM kerana memberi peluang kepada kami, Agensi Nuklear Malaysia, satu agensi yang di bawah MOSTI, untuk mewawarkan apakah itu Dasar Teknologi Nuklear Negara. Ini Dasar Teknologi Nuklear Negara ini kita dah bangunkan
dan kita ada 2 jilid. Ini pelan tindakan dan juga kita ada dasar-dasarnya lah. Okey. So Dokumennya. ini dokumennya. Ini boleh kita dapatkan dan download daripada website Agensi Nuklear Malaysia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada website di sana di bawah, tuan-tuan boleh, puan-puan boleh download. Ini adalah dasar untuk diguna pakai oleh semua masyarakat di Malaysia. Okey, apakah kepentingan dasar teknologi nuklear negara ini? Kita bangunkan dasar teknologi nuklear negara ini adalah untuk memberikan satu garis panduan bagaimana Malaysia dapat dibangunkan berasaskan teknologi nuklear. Okey. Kita tahu bahawa secara globalnya nuklear ni adalah satu teknologi yang penting. Ya. Bila kita bangunkan dasar ini, kita dah benchmark ataupun kita menanda araskan dengan negara-negara serantau termasuk Korea, Jepun dan juga negara Timur Jauh, dan ini adalah satu-satunya dasar yang seumpamanya. So ini adalah satu garis panduan dan dalam ini adalah terkandung strategi-strategi yang boleh diguna pakai untuk membangunkan negara untuk kita ke arah negara maju berasaskan teknologi nuklear. Dan kita tahu bahawa teknologi nuklear ni dia adalah teknologi peringkat tinggi. So, sekiranya kita menguasai teknologi nuklear ini dan limpahannya kepada masyarakat, khususnya di industri kita akan maju. So, ini adalah satu dasar yang penting dan kita telah membangunkan dasar ini dengan konsultasi daripada pelbagai pemegang taruh, dan ini setelah beberapa bengkel dan workshop yang kita jalankan, dan ini adalah hasilnya. Okey. Matlamat utama dasar ini amat penting untuk kita cerakinkan atau kita terjemahkan, dan apakah antara pelaksanaan yang boleh direalisasikan khusus dalam menyumbang kepada pertumbuhan sektor sosioekonomi negara? Okey. Matlamat utama dasar teknologi nuklear negara 2030 yang kita sasarkan ni adalah 2030, jangka masa saya ingat kita ada 7 tahun lagi untuk membangunkan negara ke arah teknologi, negara ke arah negara yang berteknologi tinggi. So dalam mencapai matlamat ini, kita mempunyai 6 sektor, iaitu perubatan dan penjagaan kesihatan, makanan dan pertanian, pembuatan dan peranti, pengurusan alam sekitar, sumber asli, aplikasi industri dan juga keselamatan dan security. So yang ini adalah sektor-sektor yang cut across, kita kata merentas sektor, yang mana sekiranya kita bangunkan sektor-sektor ini dalam menggunakan inisiatif-inisiatif ataupun program-program yang kita lakarkan atau kita gariskan dalam pelan tindakan ini, kita berharap bahawa menjelang 2030 negara akan mencapai ke arah teknologi tinggi berdasarkan teknologi nuklear. Okey. Di samping kita ingin mengembangkan penggunaan teknologi nuklear ataupun untuk memastikan ia menjadi suatu perkara yang diberikan tumpuan bukan sahaja di pihak kerajaan tetapi juga di pihak akar umbi, apa mungkin isu dan juga cabaran dalam pembangunan teknologi nuklear dan bagaimana pelaksanaan ini boleh menangani ataupun mungkin merapatkan ataupun menyelesaikan masalah isu dan cabaran tersebut? Okey. Isu teknologi nuklear ni dia banyak, dan kita tahu bahawa teknologi nuklear ni adalah satu teknologi yang tinggi, yang mana apabila kita nak melaksanakan teknologi nuklear ni, pelbagai pihak yang terlibat, antaranya adalah industri, alam sekitar, pertanian, dan juga untuk mereka ni membangun menggunakan teknologi nuklear, kita perlu menyediakan ekosistem yang kondusif, yang positif. Untuk itu
ekosistem ni perlu ditambah baik dan juga kita Agensi Nuklear Malaysia dalam membangunkan teknologi nuklear ni kita berlandaskan ada 3 asas, iaitu tadbir urus yang baik, perundangan, peraturan, piawaian, dan juga untuk menjamin bahawa teknologi nuklear, pelan tindakan teknologi nuklear ni dapat dijalankan dengan baik. Kita harus menjalankan perhubungan penyebaran awam, penerimaan awam, aktiviti penerimaan awam supaya masyarakat menerima teknologi nuklear ni untuk manfaat rakyat. Dan juga pada masa yang sama, teknologi nuklear ni adalah satu teknologi kalau kita bangunkan, dia bukannya hanya setahun 2 tahun, tapi dia memerlukan masa untuk dia matang. Daripada 3 sehingga 10 tahun. So ini memerlukan persediaan di masa hadapan. So bila kita cakap persediaan di masa hadapan tu, perancangan kita hendaklah dijalankan dengan telitilah untuk menjaminkan bahawa semua dasar-dasar dalam DTNN ni, dasar teknologi nuklear negara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Doktor, apa penggunaan nuklear ataupun teknologi nuklear ini bersih dan selamat, Doktor? Teknologi nuklear kita dianggap satu teknologi yang sekiranya kita gunakan dengan baik, dengan betul mengikut piawaian antarabangsa, dia tidak akan mencemarkan persekitaran. Sebab kita ada misalnya kita ada pengurusan sistem teknologi yang baik, yang memang di dunia ni memang telah diguna pakai dan dianya ternyata dapat mengawal pencemaran. Dan teknologi nuklear ni sebenarnya kalau kita gunakan dengan baik mengikut peraturan dan piawaian antarabangsa mengenai teknologi nuklear, dia tidak akan mencemarkan persekitaran. Selamat dan bersih. Selamat dan bersih, ya, betul. Doktor, dalam kita menuju ke arah dasar teknologi nuklear negara 2030 ya, ekosistem teknologi nuklear ini dari segi pelaksanaan dasarnya, apa mungkin kita akan menyaksikan suatu perkembangan, pertambahan dan juga progres yang lebih baik untuk menjelang 2030 nanti? Okey. Dasar teknologi nuklear negara ini mensasarkan Malaysia sebagai peneraju teknologi nuklear serantau. Dengan menjadi peneraju, kita mensasarkan bahawa dengan implementasi semua pelan-pelan tindakan yang digariskan atau disasarkan dalam pelan tindakan ini, negara akan mencapai pembangunan sosioekonomi yang mapan. Dan juga kita perlu menyediakan ekosistem yang kondusif atau positif kepada sektor-sektor yang terlibat seperti industri, perubatan, persekitaran, alam dan juga sektor-sektor agroteknologi supaya mereka ini dapat berkembang. So dalam sini kita ada 18 strategi dan juga kita ada 40 inisiatif yang mana saya ingat pelbagai pihak di Malaysia, daripada industri, daripada korporat, daripada sektor kementerian, pendidikan, dapat memanfaatkan strategi ini untuk pembangunan negara secara mapan. Di akhir sekali, mewakili pihak agensi dan juga MUSTI, mungkin besar harapan untuk melihat kejayaan dan juga keterangkuman yang akan diterjemahkan dalam dasar teknologi nuklear negara, Doktor? Okey. Sebagai akhir, kita mengharapkan kerjasama daripada semua pihak untuk merealisasikan pelan tindakan DTNN 2030 ini, dan juga kita mengharapkan bahawa manfaat nuklear ini dapat diguna pakai untuk keseluruhan rakyat Malaysia
tak kira di peringkat mana, sama ada di peringkat teknikal atau di peringkat polisi ataupun di peringkat perancangan. Ianya yang kita bangunkan ni adalah untuk rakyat, manfaat nuklear untuk rakyat sebenarnya. Dan pelaksanaan dasar ini kita menjelang 2030 kita akan mensasarkan pembangunan sosioekonomi negara yang meningkat ke arah teknologi, negara yang berteknologi tinggi. InsyaAllah. Doakan yang terbaik. Lagi 7 tahun ya untuk kita betul. melihat bagaimanakah kejayaan dasar teknologi nuklear negara. Terima kasih Agensi Nuklear Malaysia. Terima kasih juga kepada Dr. Faridah kerana bersama dengan kami. Hala 7 dasar teknologi nuklear negara boleh dimuat turun di laman sesawang Agensi Nuklear Malaysia. Okey, terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami. Kita nak berehat seketika dan kita akan bersama dengan sahabat kita di negeri Kedah. Tarikan lokasi pelancongan baharu yang dibawakan oleh sahabat penyampai Nur Hidayah Anwar. Ada laporannya dan juga ada perkongsiannya. Silakan Hidayah. Baik, terima kasih rakan penyampai di Studio Selamat Pagi Malaysia. Dan sesulan daripada penemuan 2 arca dan juga prasasti ataupun batu bersurat di tapak warisan Bukit Coras ini, kami membawa anda perincian bagaimana kerja-kerja penyelidikan dilakukan sehingga membawa kepada kejayaan ini, yang mana penemuan ini dilakukan oleh Jabatan Warisan Negara yang bekerjasama dengan Universiti Sains Malaysia. Jadi bersama saya ialah pensyarah kanan Pusat Penyelidikan Arkeologi Global USM, Dr. Nasha Roziadiko, yang juga Ketua Penyelidik bagi kaca ini. Jadi Dr. selamat pagi bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi. Terima kasih kepada RTM ya. Doktor, boleh Doktor ceritakan bagaimana proses ekskavasi ini bermula? Baik, tapak arkeologi Bukit Coras ni sebenarnya telah dilaporkan pada tahun 1850 oleh seorang pengkaji British iaitu Colonel James Lau, dan kajian telah diteruskan pada tahun 1937 oleh Quaritch Wales dan pada tahun 1984 oleh Kamaruddin Zakaria daripada Jabatan Museum dan Antiquiti pada ketika itu. Jadi penyelidikan dilakukan oleh para pengkaji lepas ni cuma melibatkan kerja-kerja survey ataupun ekskavasi cubaan terhadap tapak-tapak terhadap sebahagian kecil daripada tapak arkeologi ini. Pada tahun 2017 ya, Universiti Sains Malaysia telah menerima dana daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk menjalankan kerja-kerja pemetaan, geofizik serta kajian geoarkeologi terhadap tapak Bukit Coras. Dan hasil daripada penyelidikan tersebut, kami telah mengesan satu struktur tertanam dalam saiz yang besar di tapak Bukit Coras ini. Dan pada tahun 2022 kami telah menerima dana sekali lagi daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk menjalankan ekskavasi. Dan pada fasa pertama kerja-kerja ekskavasi tersebut daripada 28 Ogos sampai 12 September inilah yang membawa kepada penemuan struktur binaan seperti mana yang dilaporkan sebelum ini. Baik Doktor, setakat ini apa penemuan yang ada di tapak penyelidikan ini? Setakat ekskavasi sekarang, kita telah mendedahkan 4 bentuk penemuan utama. Nombor 1 adalah bahagian dasar candi, iaitu bahagian dinding barat dan sebahagian daripada dinding utara dan selatan. Jadi dinding candi yang kami jumpa ni dia sangat terpelihara dalam keadaan sangat baik, dan dia juga memperlihatkan ciri seni bina yang sangat unik. Ya, kita nampak struktur bertangga, kita ada nampak ukiran-ukiran di situ. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, penemuan yang paling penting sekali adalah penemuan arca. Kita menemui 2 buah patung yang hampir lengkap ya. Jadi patung itu diperbuat daripada satu jenis bahan yang dikenali sebagai stucco. Jadi stucco ni merupakan satu jenis lime ataupun kapur yang dicampur dengan bahan-bahan lain untuk dikeraskan, dan saiz patung tersebut adalah hampir sama dengan saiz manusia, agak tinggi. Dan patung tu hampir lengkap, cuma bahagian kepala saja yang kita tak jumpa. Ketiga, kita ada menemui prasasti ataupun batu bersurat. Jadi prasasti ini ditulis dengan aksara Pallava dan bahasa Sanskrit yang mengandungi mantra Buddha. Nombor 4, kita turut menemui kalam semah ataupun sekeping batu lumpur yang diukir dengan bentuk stupa. Okey. Dan di samping itu kita ada juga penemuan-penemuan kecil lain seperti tembikar tanah ya. Jadi yang ni adalah penemuan setakat 40% ekskavasi, dan kami percaya ekskavasi seterusnya akan memberikan lebih banyak penemuan yang penting lepas ni. Jadi Doktor, ditemu di Bukit Coras, jauh daripada kawasan tapak arkeologi di Merbuk. Jadi apakah makna penemuan ini? Jadi yang tu adalah salah satu persoalan utama yang kami ada sekarang ni. Sebab candi ni bukan calang-calang candi dah, sebab saiznya agak besar kalau dibandingkan dengan tapak-tapak lain di Lembah Bujang.
seni bina dia sangat unik, tetapi dia terletak jauh daripada pusat ekonomi dan populasi Kedah Tua. Jadi dia menimbulkan persoalan tentang apakah fungsi sebenar tapak ni, siapakah masyarakat yang tinggal di kawasan ni. Jadi persoalan tu kita masih belum boleh jawab lagi dan kita perlu lebih banyakkan lagi penyelidikan lepas ni. Jadi doktor, hasil kajian ini apa yang akan dilakukan seterusnya? Baik, output utama penyelidikan ini seperti mana yang ditetapkan dalam geran penyelidikan kami adalah terdiri daripada 3 perkara utama ya. Nombor 1 adalah daripada segi penerbitan, nombor 2 adalah dari segi IP, intellectual property, dan nombor 3 adalah daripada segi latihan tenaga manusia. Okey. Daripada segi penerbitan kami akan menghasilkan kertas-kertas penyelidikan, buku dan sebagainya. Okey, jadi kertas-kertas penyelidikan tu perlu melalui proses perwasitan perlu di peer review. Okey. Nombor 2 adalah daripada segi intellectual property, kita akan menghasilkan buklet. Jadi buklet akil pelancongan ni yang mana kami akan memasukkan gambar-gambar untuk mempromosi tapak ni sebagai salah satu tapak warisan yang penting. Tapak ini berpotensi untuk dibangunkan sebagai salah satu produk akil pelancongan di masa depan. Baik, terima kasih doktor. Jadi untuk anda, pemajuan tapak dan pemeliharaannya sebagai tapak warisan di bawah Akta 645 perlu mendapat sokongan daripada kerjasama semua pihak. Sama-samalah kita menghargai penemuan ini sebagai bukti pencapaian peradaban dan teknologi masyarakat Kedah Tua. Jadi setakat itu laporan dari Kedah, kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor daripada Cerita Pagi Kedah. Baik, seterusnya kita beralih kepada perkasa inisiatif tarik pelabur asing, dan bersama dengan saya di studio iaitu saya kenalkan Tuan Jagaro Simanca, merupakan Naib Presiden Dewan Perniagaan Malaysia Asia Selatan. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuan Jack. Okey, jadi Tuan Jack, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkasa inisiatif tarik minat pelabur asing ini sebagai permulaannya, adakah Malaysia merupakan destinasi menarik di rantau Asia bagi menarik pelabur asing untuk bersama-sama Malaysia? Kalau kita tengok Malaysia, kalau kita tengok dia telah dalam masa 65 tahun ni dia telah mengalami satu proses transformation yang begitu tinggi sekali. Kalau kita tengok mula-mula kita pergantungan kita terhadap sumber pertanian yang merupakan salah satu faktor menjana pada pertumbuhan negara, dan pada awal tahun 70-an bila Petronas ditubuhkan, dan kalau kita tengok sumber petroleum merupakan salah satu pendapatan yang terbesar untuk Malaysia. Lepas tu bila kita masuk tahun 80, dan kita dah mula memasuki ke dalam industri manufacturing mana kita dibuat situ, dan di mana yang itu yang melonjak ekonomi negara melonjak begitu tinggi sekali. Dan kalau kita tengok pada awal tahun 1990 pelaburan begitu tinggi sekali datang ke Malaysia, dan dengan kaedah apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia pada masa itu, kita telah menjadi salah satu negara harimau Asia di masa itu. Dan kalau kita tengok, kita ada sepadan dan juga setaraf dengan negara-negara seperti Jepun, Korea, Thailand dan juga negara Indonesia. Tetapi selepas pada krisis 1998 bila mengapa kita telah menghadapi salah satu masalah yang begitu besar, dan saya rasa kesan daripada ekonomi pada tahun 98 tu dia telah merasa sampai sekarang. Dan ini telah membuatkan Malaysia sebenarnya ketinggalan daripada banyak segi daripada 20 tahun apa yang kita tengok tu. So kalau kita tengok, Malaysia memang merupakan salah satu destinasi yang terbaik dan juga salah satu destinasi tempat pelaburan yang terbaik untuk pelabur-pelabur asing untuk masuk di Malaysia sampai sekarang. Apa yang saya rangkumkan sepanjang Malaysia, sepanjang 66 tahun yang kita telah merdeka pada hari ini. Ya, baik. Dan apa antara faktor-faktor penting bagi pelabur asing untuk melabur di Malaysia khususnya, Tuan? Faktor yang paling penting sekali, saya rasa memang paling penting sekali kita tengok tu, saya ingat daripada segi struktur ekonomi. Kedua tu kalau kita tengok daripada segi kestabilan politik, saya ingat itu yang paling penting sekali untuk mana-mana pelabur asing kalau dia tengok dekat mana-mana negara. Yang kedua tu kalau kita tengok insentif, bagaimanakah kadar faedah yang ditawarkan pada negara itu. Itu lagi satu. Dan kalau kita tengok lagi satu daripada segi bagaimana skill workers yang ada
dalam pada negara itu juga salah satu yang paling penting. Yang ketiga tu bagaimana infrastruktur yang ada dalam negara tersebut tu bagaimana boleh mengimbangi dan juga membantu pelabur asing. I think ini yang paling penting sekali. So yang kalau tengok daripada keseluruhan segi yang ada pada pelabur-pelabur asing, kalau kita tengok pada negara Malaysia, kita merupakan salah satu negara yang begitu menarik sekali kalau kita diberikan kepada mana-mana. Kalau kita tengok infrastruktur kita punya jalan raya, kita punya kemudahan infrastruktur semuanya salah satu yang terbaik di dunia. Kalau kita tengok daripada segi skill pekerja-pekerja yang kita ada tu, kita pun salah satu negara yang terbaik di dunia. Dengan kadar kebolehan bercakap dalam bahasa Inggeris, kita merupakan salah satu negara yang boleh dikatakan dipuji ataupun boleh dibanggakan. Kalau kita tengok daripada segi struktur bagaimana Malaysia telah distrukturkan daripada segi bagaimana sistem persekolahan kita di universiti semua sekali. So kita bersedia, tapi dia ada sedikit masalah bagaimana ini telah merencatkan bagaimana Malaysia tidak dapat menerima apa yang sepatutnya pelaburan asing. Kalau kita tengok pada especially pada 10 tahun yang lepas, kalau kita tengok pada masa ini. Itu juga memberi kesan sehingga kini juga, Tuan. Ya, dia memberi kesan daripada segi macam ni. Saya rasa yang paling penting sekali kalau kita tengok seperti mana kerajaan Madani pada hari itu, kalau kita tengok YB Rafizi mengatakan bahawa kadar gaji yang ditawarkan itu tidak memadai dengan apa yang pekerjaan itu. So kebergantungan Malaysia kepada buruh-buruh asing merupakan salah satu faktor yang paling penting pada masa lepas, di mana banyak-banyak pelabur-pelabur asing datang ke Malaysia untuk melabur di Malaysia. Tetapi kalau kita tengok daripada segi teknologi dengan begitu rapid sekali, Malaysia tidak lagi memberikan upah-upah yang murah. So upah yang murah tu yang menjadikan ini telah memberi kesan kepada pekerja-pekerja di Malaysia. Ini telah memberikan satu ruang yang begitu tinggi. Kalau kita tengok di mana kita masih lagi membincangkan bagaimana nak memberikan kadar gaji minima pada hari ini tidak memadai. Itu yang menyebabkan kalau kita tengok kita ada brain drain sekarang ni, kebanyakan pakar-pakar dengan semua-semua yang pakar yang ada di Malaysia dengan specialist semua, dia telah berhijrah ke luar negara. Dan kalau kita tengok negara yang paling mengambil kebanyakan brain kita punya tenaga kerja yang mahir ni, negara Singapura. Kalau kita tengok di Singapura sekarang ni, dia merupakan salah satu negara yang begitu atraktif sekali kepada pelabur-pelabur asing. So ini adalah salah satu faktor yang paling penting kenapa kita sedang masih lagi bergelut untuk menarik pelabur-pelabur asing kepada negara kita. Dan bila bercakap tentang pelabur asing ini juga, dan difahamkan akan adanya berlangsungnya Karnival Deepavali 2023 yang ke-21, saya kira ini merupakan satu karnival yang cukup besar, di mana ialah menjadi satu pelaburan yang utama juga untuk Malaysia dan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Tuan. Dia sebenarnya kalau kita tengok di negara Malaysia ni sebenarnya kalau daripada segi overallnya apa yang telah dilakukan oleh negara kita sekarang ni, I think kita dalam salah satu track yang begitu bagus sekali. Kalau tengok pada tahun 2022, saya bagi satu kalau kita tengok pada tahun lepas kita telah menarik lebih kurang dalam 17.1 bilion USD FDI yang kita ada tu. Tetapi kalau kita tengok pada tahun lepas, itu merupakan lebih kurang dalam 84 bilion ringgit. Pada tahun lepas, kalau kita tengok, negara Singapura telah menarik lebih kurang 145 bilion US dollars. Yang kedua adalah Indonesia, yang ketiga Vietnam dan Malaysia nombor 4. Ini merupakan salah satu, saya rasa kita telah ketinggalan jauh. Tetapi saya rasa kerajaan Madani yang diterujukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu telah membuat salah satu perancangan yang begitu baik. Pada 6 bulan pada pada 2023 kita telah menarik lebih kurang 132 bilion. So ini merupakan salah satu kejayaan begitu besar. Betul. Dan kalau kita tengok daripada segi bajet 2023 kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang 200 juta ringgit untuk National Industry Master Plan 2030. Saya rasa ini semua merupakan salah satu
inisiatif kerajaan yang begitu serius untuk membawa pelabur asing, di mana kerana ini merupakan salah satu titik permulaan bagaimana ekonomi Malaysia boleh berkembang. Dan untuk berceritakan tentang Karnival Deepawali yang dia akan berlangsung bulan depan di Bukit Jalil, ini merupakan salah satu karnival yang terbesar barang-barang India di dunia di luar daripada India. Kita ada lebih kurang dalam 400 ruang pameran dan kita menerima lebih kurang lebih daripada 20,000 pengunjung asing yang datang, dan kita telah memberi salah satu connectivity between peniaga-peniaga Malaysia dengan peniaga luar, di mana menjadikan Malaysia sebagai hub untuk barang-barangan India untuk dipromosikan, diniagakan untuk Southeast Asia, dan kita telah mendapat banyak award, dan ini merupakan salah satu event yang di look forward. Kalau kita tengok, kita menang Malaysia Book of Record di Malaysia sebagai Best Consumer Fair, dan kita juga menang daripada Kerajaan Negara India sebagai salah satu event yang mempromosikan barangan dan juga menjadikan barangan India ini sebagai salah satu yang atraktif dan menjadikan Malaysia sebagai hub. So ini telah menarik ramai pelabur-pelabur asing untuk melabur di negara Malaysia. Okey, baik. Dan selain daripada itu juga Tuan, bagaimana sebenarnya hendak memperkasakan lagi inisiatif dalam menarik pelabur asing ke Malaysia, selain daripada ialah kalau tadi kita kongsikan berkenaan dengan karnival, berkenaan dengan beberapa yang telah pun dilakukan oleh Kerajaan Madani sendiri, apa lagi antara perkara yang boleh dilakukan untuk mempertingkatkan lagi pelaburan asing ke Malaysia? Saya rasa kita dalam track yang begitu bagus sekali. Saya ingat yang paling penting sekali itu kestabilan politik. I think kestabilan politik itu kita dah ada. Kerajaan Madani telah berjaya melapukan itu, kerana kalau kita tengok pada daripada 2018 sampai sekarang, banyak ketidakketentuan kestabilan politik itu telah memberi kesan begitu banyak sekali kepada negara Malaysia. Saya rasa ini telah memberi banyak kesan kepada rakyat Malaysia, dan pelabur-pelabur asing begitu uncertain dengan itu. So saya rasa itu kita telah capai. Yang kedua tu, saya ingat dasar Malaysia sekarang ni untuk menjadikan minimum wages lepas tu, dan kadar OPR yang telah diringkatkan kepada 3, walaupun kita tak sampai ke 3.25 lagi, tetapi saya rasa itu salah satu inisiatif yang begitu bagus yang dilakukan oleh kerajaan. Kerana kalau kita tengok pelabur-pelabur asing, bila dia nak melabur, dia nak tengok berapa rate dia yang paling tinggi sekali. Kalau dia tengok Malaysia, dia offer 3, kalau negara lain dia bagi 3.25, mesti dia pergi sana. Tapi saya rasa itu bukan salah satu faktor, tapi kita ada banyak lagi faktor. Tetapi saya rasa dengan kepimpinan yang begitu kuat sekali, dengan support daripada kerajaan, dan juga memberi banyak inisiatif yang telah diberikan, dengan saya rasa dasar renewable energy yang baru tentang solar yang kita nak buat, dengan EV electric vehicles punya inisiatif yang nak diberikan oleh kerajaan, saya rasa kita boleh menarik lebih banyak. Kalau kita tengok Geely, kita tengok Tesla, banyak lagi negara-negara lain yang datang, dan saya rasa kerajaan sepatutnya telah mengambil langkah untuk tidak depend dalam pelaburan asing yang yang memfokuskan untuk berdasarkan labor force kind of thing, lebih pada teknologi. So saya rasa kita kena move into a labor, daripada kita kena move out daripada labor incentive, kita pergi daripada more into a teknologi. Kan nanti kalau kita tengok dalam masa 5 ke 10 tahun nanti, saya rasa kita boleh jadi salah satu juara yang boleh kata kita boleh jadikan juara Harimau Asia sekali lagi. So saya rasa kalau ini akan jadi, saya rasa Malaysia akan menjadi salah satu melonjak, dan saya rasa ekonomi negara pun dalam masa 5 ke 10 tahun dengan National Industrial Master Plan tu, saya rasa kita boleh datang balik, kita boleh jadi champion balik. Ya, betul. Tak ada yang mustahil lah Tuan. Baik. Itu dia berkenaan dengan perkasa inisiatif tadi minat pelabur asing. Banyak yang Tuan telah pun kongsi kepada saya dan juga para penonton. Jadi itu dia, kalau kita lihat sekarang ni, alhamdulillah Malaysia semakin bergerak ke hadapan dalam menarik minat pelabur asing untuk melabur di negara Malaysia sendiri. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Jagaro Simanca, merupakan Naib Presiden Dewan Perniagaan Malaysia Asia Selatan. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih. Okey, dan para penonton, seterusnya kita nak beralih ke Terengganu bersama dengan rakan pelapor iaitu Nur Azila Matsani yang akan berkongsi berkenaan dengan Pasca Belanjawan 2024 perancangan RISDA. Silakan. Rakan tugas, terima kasih. Cerita pagi langsung dari Terengganu hari ini kami bawakan mengenai Belanjawan 2024 yang diumumkan untuk RISDA Jumaat lalu, dan untuk perinciannya bersama Pengarah RISDA Terengganu Encik Zulkifli Saleh. Baik Tuan, boleh Tuan ceritakan, perincikan kepada kami bagaimana Tuan melihat perkara ini? Okey, terima kasih. Pertamanya RISDA Terengganu mengucapkan
terima kasihlah kepada kerajaan atas pengumuman bajet baru ini untuk membantu pekebun kecil getah khasnya negeri Terengganu. Dengan pengumuman tersebut, Risda dapat meneruskanlah membantu pekebun kecil melaksanakan tanam semula getah pada tahun hadapan dan juga melaksanakan program-program yang lain lah. Risda Terengganu sedang mempergiatkan lagi usaha untuk meningkatkan kawasan tanam semula getah seluruh negeri. Kita galakkan kebun getah tua yang tidak ekonomik untuk digantikan dengan kebun getah baru yang kelonnya lebih bermutu dan lebih baiklah. Melalui perluasan skop tanah-tanah kosong juga boleh menyertai program tanam semula Risda lah. Pada masa ini kempen tanam semula getah atau TS++ kita panggil sedang dilaksanakan. Kempen ini memberikan peluang kepada pekebun kecil yang menyertai tanam semula Risda ni untuk memperolehi bantuan lain lah. Contohnya ekonomi tambahan. Ekonomi tambahan ni melibatkan usahawan. Kita ada agro tanam semula, yang ni tanaman selingan sementara menunggu kebun dapat ditoreh lah. Kita ada juga agro makanan sebagai sokongan kepada program agro makanan negara, program belia. Kita ada juga tabung khairat kematian untuk pekebun kecil dan banyak lagi lah. Selain itu, Risda telah memperkenalkan program peningkatan produktiviti getah. Program ini telah dilancarkan di peringkat negeri Terengganu baru-baru ini. Objektif utama program ini untuk menarik minat pekebun kecil bagi mengusahakan semula kebun-kebun getah yang tidak bertoreh ini dengan menawarkan bantuan-bantuan yang disediakanlah. Oleh itu, Risda pada hari ini berharap agar promosi serta menarik minat warga pekebun kecil dengan pendedahan berkaitan bantuan pada masa kini lah. Terima kasih Tuan. Sekian cerita pagi dari Terengganu, kembali ke studio. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor. Baik, seterusnya kita beralih kepada tajuk yang selanjutnya berkenaan dengan Muslimah Negeri Sembilan berselawat. Bersama dengan saya kenalkan di sebelah saya iaitu Datuk Nurul Huda Mas'un, merupakan pengerusi One World Muslimah. Assalamualaikum Datuk. Masya-Allah. Masya-Allah, bersih seri Datuk, cantik. Okey, dan juga ditemani oleh Datuk Muhammad Zaidi Ramli, merupakan pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi sebelum kita berkongsi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk kita Muslimah Negeri Sembilan berselawat, kita nak terus kepada Datuk Nurul. Mungkin Datuk Nurul boleh kongsikan kenapa memilih masjid sebagai lokasinya. Masya-Allah. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia kerana sudi memberi ruang untuk saya kongsikan program Muslimah berselawat. Kenapa saya pilih masjid? Sebab masjid ni dia ada banyak simbolik dia. Yeah. Dan masjid ni juga adalah tempat tempat kita beribadah, kan. Dan muslimah sendiri sebenarnya tak ramai yang kerap datang ke masjid dan kebanyakan adalah kaum-kaum lelaki lah yang akan datang. So saya panggil mereka dan memang itu adalah One Muslimah untuk kita buat siri jelajah untuk masjid-masjid, kerana kita nak lihat seni bina masjid tu. Kita nak muslimah yang mungkin ada yang tak pernah sampai kat masjid, dan kami pilih masjid-masjid yang popular, yang masjid-masjid ala-ala macam diorang rasa macam nak pergilah masjid tu, tapi sometimes diorang rasa macam kenapa nak kena datang, selalu orang lelaki je kan. So One World Muslimah kita memang kita punya siri jelajah untuk Muslimah berselawat ni memang kita tumpukan pada masjid. Berbanding di dewan-dewan, berbanding di rumah-rumah. So pada saya ia sangat-sangat mendapat sambutan dan kita dah masuk siri jelajah ketiga. Masya-Allah. Masya-Allah. Dan siri jelajah ketiga adalah bersama dengan Negeri Sembilan di Masjid Seri Sendayan. Wah, cantik sangat masjid tu. Saya pun suka juga, beberapa kali juga dah pergi dah, Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana kerjasama dan untuk siri ketiga kali ini. Alhamdulillah, kita di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam mengalu-alukan sebarang usaha kolaborasi lah. Sebab sebagaimana yang kita disebut oleh bagi Datuk Nurul tadi,
bukan senang juga kita nak mendapat audien daripada kalangan wanita. Kita terhad sebenarnya. Walaupun wanita adalah penyumbang utama program-program agama. Ya. Tetapi ruang bagi mereka agak terhad. So dengan adanya kolaborasi Jain dengan One World Muslimah ini dapat menggamit lebih ramai wanita lah. Saya difahamkan setakat ini ramailah wanita seluruh negara datang. Ada yang naik bas dan sebagainya datang ke Negeri Sembilan. So ini adalah kerjasama Jain dengan semua NGO lah dalam hal ini dengan One World Muslimah untuk kita menjayakan hasrat yang baik ini, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi ada sebablah wanita-wanita perlu pergi masjid yang lebih jauh. Betul. Kan, masjid-masjid yang cantik dan masjid yang sama dapat beribadah di situ. Betul, kan. Jadi Datuk Nurul, kenapa program selawat ini dipilih sebenarnya? Dia sebenarnya macam ni. Kita dah terlalu biasa dengan tazkirah, tausiah. Kan? Jadi benda-benda tu kita boleh dapat dekat YouTube, kita boleh tengok dekat mana-mana akses sosial media. So program kami ni, One World Muslimah ni, kita bukan saja ada tausiah, kita ada berselawat, kita ada hadrah, kita bermaulid. So dia ada, kita usik ada hiburan untuk mereka. Tu yang buat mereka terhibur dan juga diorang tak boring datang program tu. Dan pengisian tu masya-Allah, feedback saya dah buat dekat Seksyen 13, dekat Shah Alam, dan saya dah buat dekat Masjid Besi di Putrajaya. Kita punya yang datang tu masya-Allah dalam 2000. Wow. Masya-Allah. Sambutan yang sangat-sangat menggalakkan dan mereka tanya bila lagi kita nak buat, dan mereka tahu kita One World Muslimah memang kita buat siri jelajah satu Malaysia. Insya-Allah selepas siri jelajah Negeri Sembilan kita akan ke Johor. Masya-Allah. Dan kita akan ke Perak, insya-Allah, dan kita akan keluar jugalah. Kita ada dapat juga daripada Singapura, daripada Brunei dan juga Indonesia. Wow, itu dia, bukan setakat di Malaysia saja. Wow, sehingga peringkat ke antarabangsa tu. Masya-Allah. So kami nak menghimpunkan muslimah ni untuk hidupkan jiwa, sebab cinta Rasul, kan. Betul. So kalau sekali kita berselawat, Allah Taala dan malaikat akan berselawat kepada kita, apalah lagi kalau beribu-ribu yang datang tu, masya-Allah. Subhanallah. Masya-Allah. So itulah matlamat One World Muslimah. Masya-Allah. Bukan tu je saja, kan, keberkatan, pahala yang kalau kita lah nak cakapkan penganjurnya Datuk Nurul sendiri, masya-Allah, banyaknya pahalanya, kan, bersama juga dengan Cik sendiri, kan. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi antara yang lain jugalah, selain daripada kita berselawat, kita tausiah, kita juga berhibur. Betul. Tadi kan dalam Patuh Syariah lah. Dan apa lagi antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh One World Muslimah ni? Kita ada jualan booth. Kita ada jualan booth, masya-Allah. So kita ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu masya-Allah, penaja dia berebut-rebut nak sponsor. Cincin emas, jubah, kita ada kapet, masya-Allah. So untuk ketua-ketua rombongan yang bawa berbas-bas ni, kita memang akan bagi hadiah special. So kita dah ada satu bas daripada Perak, dah ada satu bas daripada Johor. Masya-Allah, alhamdulillah ramai. Alhamdulillah sambutan tu sangat menggalakkan. Sebab penceramah kita pun terdiri daripada Ustazah Asni Mansur, Ustazah Nawiyah, juga wanita. Ya, masya-Allah. Pengacara kita Yad Hamzah, ada Helmis, Datin Alia dan juga Farhatul. Masya-Allah. Masya-Allah. Semua hebat-hebat belakang ni, masya-Allah. Semua nak duduk kat dalam majlis tu, nak hiburkan. Especially Negeri Sembilan banyak datang daripada felda-felda, daripada kampung-kampung. Mereka sanggup tahu sewa bas nak datang, masya-Allah. Semata-mata nak datang. Jadi saya rasa hilang semua rasa penat, rasa macam apa lagi saya nak bagi, nak gembira dan raikan mereka, masya-Allah. Okey. Dan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsi jugalah, Datuk Zaidi sini boleh kongsi kepada para penonton je lah, bila kita bercakap tentang muslimah dan berzikir beramai-ramai, tausiah ni merupakan satu perkara yang baik jugalah. Sebab kalau kita tengok seperti yang Datuk sendiri kongsikan tadi, kan, muslimah ni dia orang kuat di belakang lah selalunya, kan. Di hadapan tu macam susah sikit nak dapat ruang-ruang dan sebagainya. Jadi ini peluang yang baik, terutamanya di Negeri Sembilan sendiri, kan. Ya, Datuk. Ya, sebab itu apabila ada rakan-rakan daripada NGO dan sebagainya ingin menganjurkan program untuk wanita, ini adalah satu perkara yang kita kena bantu sepenuhnya lah. Sebab itu kita Jain pun berkolaborasi dengan One World Muslimah ini, dan kita bersama juga dengan Puspanita Negeri Sembilan untuk menarik lebih ramai crowd lah.
Sebenarnya wanita ni kita kena salurkan ataupun dudukkan di suasana yang lebih baik. Sebab wanita ni adalah tulang negara kita, tulang masyarakat. Saya selalu menyebut ni bukan mengagumi semata-mata, tapi bahawa kita kena sedar para wali, para rasul, para ulama, orang baik-baik ni semua lahir daripada wanita. Betul. So wanita ni adalah satu kelompok yang kita kena jaga betul-betul. So kita kena bagi dia pendedahan, input, pergaulan yang baik. Saya yakin bahawa Majlis Negeri Sembilan Selawat ni, Muslimah Negeri Sembilan Selawat ni nanti, dia dapat mencantumkan muslimah-muslimah yang ada di Malaysia dengan pelbagai kedudukan mereka. Sama ada mereka itu golongan atasan atau golongan bawahan, mereka ni dapat bergaul. Memberikan vibe yang lebih positif lah, saya fikir. Saya harap lepas ni One World Muslimah jangan seriklah datang ke 9 untuk kita bekerjasama lagi untuk menarik lebih ramai wanita. Harapan saya lah lepas ni wanita akan lebih kata kehadapan dalam memajukan agama kita sendiri, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi apa lagi antara pengharapan daripada Datuk Zaidi sendiri kan untuk program seperti ini untuk terus diadakan khususnya bagi wanita ataupun muslimat sendirilah. Saya suka menyatakan bahawa berselawat ni penting. Sebab Allah SWT sendiri pun menyatakan Quran wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Allah menyebutkan bahawa Allah Ta'ala berselawat dan masuk memberi rahmat dan para malaikatnya kepada orang mukmin, khususnya dalam konteks ini muslimah lah. Untuk mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Gelap yang paling besar adalah syirik. Tetapi bolehlah kita katakan bahawa dia punya syirik itu hasilnya adalah negatif yang kita ada ini. Kalau kita lihat, kita terdedah dengan perkara negatif yang banyak. So kita kena keluarkan diri kita daripada perkara negatif itu. Betul. Satu daripada usahanya ialah kita kena berselawat pada Rasulullah SAW. Sebab Allah SWT mengatakan, Rasulullah SAW menyatakan bahawa sesiapa yang berselawat ke atas Rasulullah SAW sekali, Allah selawat padanya 10 kali. Dan Allah kalau selawat pada kita 10 kali bermaksud liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur, mengeluarkan daripada yang negatif-negatif ini kepada cahaya kebaikan dan sebagainya. Kita kena bina environment itu sekarang. Betul. Sebab dalam keadaan tertekannya, dalam keadaan banyaknya maklumat yang kita tak tahu betul atau tidak. Setuju. Dalam keadaan kita sendiri mempunyai pendirian yang berbeza-beza, pergaduhan sana sini, tekanan kehidupan. Saya nampak sangat dah sekarang ni wanita pun serabut dah. Bila nak pergi ke dapur pun dia dah lama serabut. Dia tengok suami dia pun serabut. Betul. Suami pun ada masalah juga. Jadi pakat serabut belaka sekarang ni. Dan sebenarnya ada satu instrumen yang hebat Allah Ta'ala berikan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir itu kamu akan tenang? So kenapa kita bukan kenapa kita tidak mencuba, kenapa kita tidak membuatnya? Betul. Dan kenapa kita tidak menganjurkannya? So saya terima kasih kepada One World Muslimah, Datuk Nurul bawah pimpinan telah pun menggagaskan usaha ini. Terima kasih banyak. Ya, baiklah. Ibu tu merupakan ialah ibu rumah kan, wanita ni ibu rumah. Kalau wanita tu serabut macam cakap tadi habis satu rumah serabut saya. Dan wanita pun menggoncangkan dunia. Betul. Kan? Kita bergerak daripada bawah ibarat akar. Betul. Okey, baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya iaitu Datuk Nurul Huda Mas'ud merupakan pengerusi One World Muslimah dan juga Datuk Muhammad Zaidi Ramli merupakan pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Terima kasih banyak kedua-duanya. Baik, itu dia satu program yang cukup baik untuk wanita. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut boleh terus ke laman Sesawak ataupun di Instagram kita One World Muslimah, Facebook One World Muslimah dan TikTok One World Muslimah. Boleh follow, insya-Allah. Insya-Allah sama-sama kita berzikir bersama-sama untuk mendapat ketenangan jiwa dan juga ketenangan diri, insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu saya. Dan seterusnya kita nak beralih ke cerita pagi Sarawak berkenaan dengan program The Biggest Loser. Tapi sebelum itu kita juga ingin mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini dulu. Kita tengok cuaca dulu macam mana, keadaan cantik ke tak. Silakan.
Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, seperti biasa laporan cuaca pada pagi ini kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Pada ketika ini kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta bergelora di mana kawasan perairan di rantau negeri kita. Baik, untuk maklumat anda juga buat masa kini terdapat satu lekukan tropika yang kini berada di timur di negara Vietnam dan ianya langsung tidak memberi kesan signifikan kepada negara kita, alhamdulillah. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gempa bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Di semenanjung Malaysia, kebanyakan negeri dalam keadaan yang cerah, tiada hujan yang berlaku pada ketika ini kecuali di pesisir pantai di negeri Terengganu dan juga di pesisir pantai di negeri Johor yang melibatkan di daerah Muar, yang mana keadaan lembap ini kita jangkakan akan berangsur sedikit masa lagi. Baik, tiada hujan di tempat lain pada ketika ini. Begitu juga di negeri Sabah, tiada hujan berlaku pada ketika ini, alhamdulillah, dalam keadaan cerah. Tetapi di negeri Sarawak keadaan lembap berlaku pada ketika ini, terutamanya di bahagian tengah yang mana hujan telah pun berlaku sejak awal pagi tadi, seawal jam 2 pagi, yang mana ianya berlaku di bahagian tengah di negeri Sarawak ini, iaitu di bahagian Kapit, di bahagian Bintulu, dan ianya bergerak ke arah barat dan buat masa kini masih lagi hujan berlaku di bahagian tengah dan juga barat yang melibatkan di bahagian Betong, Sibu, di bahagian Sarike, Sri Aman, Kuching, Serian dan juga Samarahan. Baik, hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini insya-Allah akan berangsur reda menjelang ke lewat pagi nanti. Baik, untuk ramalan cuaca pada sebelah petang nanti, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku di hampir ke semua negeri. Di semenanjung ke semua negeri boleh berlaku hujan dan ianya akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga pantai timur. Begitu juga selatan. Di bahagian utara hujan akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman di negeri Terengganu, maafkan saya, di negeri Kedah. Begitu juga di negeri Kelantan, di utara di negeri Terengganu serta di bahagian selatan Pahang dan juga di bahagian timur di negeri Johor pada lewat petang nanti. Di bahagian barat masih lagi boleh berlaku hujan tetapi kebarangkaliannya agak rendah. Di negeri Sabah hujan akan berlaku di kesemua bahagian seperti semenanjung dan ianya akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga pantai barat serta di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak, di bahagian Limbang, Miri, Kapit, Sri Aman, di bahagian Sibu, Betong, begitu juga di bahagian Sibu pada petang nanti. Baik, ini saja ramalan yang dapat saya kongsikan dengan anda. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini dan juga sahih, anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube Met Malaysia. Sekian sahaja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Baik, itu dia para penonton berkenaan dengan cuaca untuk hari ini. Diramalkan cuaca lembap di seluruh negeri termasuklah di Sabah dan juga Sarawak. Jadi perlu untuk kita rancang perjalanan kita untuk mudahkan seharian. Dan antara yang lain juga di Sarawak juga masih lagi hujan dan juga dijangka akan berlarutan sehingga lewat pagi. Jadi perlu juga anda rancang perjalanan anda dan khususnya selepas ini kita akan ke Cerita Pagi Sarawak untuk mengetahui apakah antara keadaan semasa dan juga apakah antara program The Biggest Loser yang akan dikongsikan oleh rakan pelapor iaitu Fazrul Hisham Afandi yang akan berkongsi berkenaan dengan program ini. Silakan. Terima kasih Raja Sufiar yang kesempuri. Baiklah, selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Menarik untuk anda khususnya warga kota Bandaraya Kuching. Kami bawakan satu program yang cukup menarik, cukup bermanfaat iaitu The Biggest Loser 2023. Salah satu program ataupun aktiviti di bawah program Jom Sehat 2023 anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara ataupun DBKU. Salah satu inisiatif untuk membudayakan kesihatan daripada ataupun kepada warga negara di Bandaraya Kuching ini. Untuk kita ketahui apakah pengisian program ini, bagaimana cara nak menyertainya, bersama dengan saya kita persilakan Encik Dunstan Mogai, Ketua Bahagian Kesihatan dan Persekitaran. Terima kasih sudi bersama dengan kami pagi ini. Baik, mungkin warga negara ataupun warga kota Kuching sendiri baru mendengar mengenai program ini. Ada yang mungkin ramai yang sudah tahu, pernah menyertai yang sebelum ini. Apa sebenarnya program The Biggest Loser 2023 ini? Okey, terima kasih. Untuk makluman, program Biggest Loser merupakan satu program dalam inisiatif Badan Skokat Dewan Bandaraya Kuching Utara melalui program Jom Sehat, dan aktiviti kami adalah program Biggest Loser. Jadi program Biggest Loser ini adalah satu kaedah untuk kami memupuk semangat warga kota yang tinggal dalam kawasan Dewan Bandaraya Kuching Utara khasnya mengamalkan gaya hidup sehat. Dan aktiviti Biggest Loser ini juga adalah satu aktiviti yang ada dalam program Jom Sehat tadi, yang mana kaedahnya adalah untuk kami menjalankan aktiviti kawalan penyakit tidak berjangkit. Maksudnya penyakit tidak berjangkit ini adalah seperti darah tinggi, kencing manis, kegemukan dan sebagainya lah. Jadi itulah satu kaedah bagaimana DBKU membawa warga kota untuk mengikuti program ini. Kalau sebelum ini ya Tuan, dia dibuka kepada warga kerja di BKU saja. Yeah. Bagaimana untuk kali ini? Okey, untuk tahun 2023 kita memberi peluang kepada warga kota yang tinggal dalam kawasan Dewan Bandaraya Kuching Utara untuk menyertai program ini. Dan sebelum pada tahun 2022 kita bagi kepada kaki tangan di BKU, dan tahun ini kita buka kepada warga kota yang tinggal dalam kawasan di BKU. Yeah. Menariknya mereka yang menyertai program ini, selain kita melihat siapa yang berat dia kurang paling banyak, ada juga aktiviti kesihatan yang disediakan ataupun dikawal selia oleh jurulatih yang khas, iaitu Coach Wan, Coach Wan daripada UiTM sendiri. Apa bentuk latihannya dan dijangka bilakah ataupun pada hari apa komitmen itu perlu dilakukan? Okey, untuk selepas saja sesi tamat pendaftaran pada 23 hari bulan Oktober ni akan ada satu sesi penerangan oleh Coach Wan kepada peserta. Antara aktivitinya adalah dari segi kaedah pemakanan. Lepas tu mengadakan taklimat untuk macam mana program ini berjalan, dan seterusnya adalah aktiviti-aktiviti dari segi fitness. Jadi yang terperinci nanti Coach Wan akan maklum dengan peserta nantilah. Adakah sebarang bayaran dikenakan kepada para peserta yang berminat untuk menyertai? Ya, ada. Untuk tahun ini kita kenakan bayaran sebanyak RM200. 100 ditanggung oleh peserta sendiri dan satu lagi ditanggung oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara. Jadi separuh-separuh lah maksudnya macam tu. Okey, mesti nak tahu juga hadiah menarik menanti para pemenang nanti, dan berapa orang pemenang akan ditentukan? Okey, untuk tahun ini kita mengadakan 5 hadiah. Tempat pertama sampai tempat kelima, dan dari tempat pertama dia akan mendapat hadiah wang tunai sebanyak RM500, kedua RM400, ketiga RM300, keempat RM200 dan yang kelima RM100. Itu adalah hadiah wang tunai yang akan Dewan Bandaraya Kuching Utara bagi kepada peserta yang berjaya mengikuti dan melepasi program Biggest Loser tahun 2023 anjuran di BKU ini. Jadi bagi mereka yang berminat nak menyertai, bagaimana untuk mereka mengisi borang penyertaan, ataupun bolehkah mereka terus hadir ke pejabat di BKU saja? Mereka ada 2 kaedah di sini. Satu, mereka boleh terus masuk ke laman web ataupun website di BKU, scan QR code, dan yang kedua, mereka boleh datang terus ke pejabat kesehatan di BKU di Jalan Depo untuk mengisi borang penyertaan yang telah kami pun sediakan. Dan tarikh tutup pada 20 Oktober ni nanti. Saya difahamkan latihan juga diadakan 3 hari, Isnin, Rabu dan Jumaat. Pada jam berapa tu?
Untuk latihan kita akan bermula pada 5.30 petang sehingga 6.30 petang. Bermula pada tiga kali seminggu lah. Dan untuk hari yang tak ada latihan, peserta akan berlatih sendiri. Seperti nanti Coach Wan akan bagi tahu dengan mereka lah. Dan sekiranya tidak ada latihan, mungkin peserta akan melaksanakan aktiviti yang ada dalam jadual latihan yang disediakan. Okey, terima kasih Encik Destin. Kita ucapkan semoga maju jaya kepada pihak DBKU khususnya atas penganjuran The Biggest Loser 2023. Baiklah, kepada anda khususnya warga Kota Bandaraya Kuching yang berada di kawasan DBKU ini, ayuh kita hantarkan penyertaan terhad kepada 150 peserta sahaja. Boleh imbas kod QR di laman media sosial DBKU. Peluang terbuka 50% daripada yuran penyertaan telah pun disubsidi oleh DBKU. Ada latihan oleh fitness trainer mereka sendiri. Jangan lepaskan peluang ini. Baik, itu saja dapat kami bawakan untuk Selamat Pagi Sarawak. Terus bersama dengan rakan di studio. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Fazrul di atas perkongsian tersebut berkenaan dengan The Biggest Loser. Baik, jangan lepaskan peluang bagi anda yang berpeluang untuk menyertai program ini. Cukup baik untuk semua, jadi untuk menambah baik lagi confident diri dan sebagainya. Baik, dan antara yang lain juga saya ingin kongsi kepada anda berkenaan dengan KL Books Exchange yang diadakan setiap bulan, iaitu untuk kita bertukar buku bagi anda yang mungkin ada banyak-banyak buku yang sudah pun anda selesai membacanya dan anda boleh bertukar dengan menggunakan sistem barter. Jadi ini yang ingin kami kongsi kepada anda, sedikit bikisan berkenaan dengan KL Book Exchange. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Jika anda mempunyai buku yang tidak lagi dibaca dan tidak tahu nak buat apa dengan buku tersebut, anda boleh datang ke sini, pekarangan Faber Tower, untuk tukar buku anda dengan buku lain. Di sini, pelbagai koleksi buku ada, pelbagai genre juga ada, dan cara terbaik ialah selain sekiranya anda tidak mahu menukar buku anda juga boleh beli buku di sini dengan harga sendah RM5. Untung bukan? Ini boleh mengelakkan daripada pembaziran maupun pembuangan sisa yang tidak sepatutnya. Selamat datang ke KL Books Exchange. Program itu bermula seawal 8.45 pagi sehingga pukul 10.45 pagi. Namun, jangan terkejut. Ramai peminat buku datang lebih awal. Tidak sabar untuk mendapatkan koleksi bahan bacaan kegemaran masing-masing. Siapa cepat, dia dapat. Saya datang sini sebab satu, cari buku-buku yang saya nak, dan untuk tukar buku yang ada kat rumah yang tak terbaca. Itulah satu waktu. Dan juga jumpa kawan-kawan buku, berkongsi-kongsi pendapat buku macam itulah. Benda ni memang patut diserahkan dan amat baik. Sebab kalau kita tengok sekarang ni kan, untuk orang kata menggalakkan orang baca, untuk memperluaskan komuniti buku. Sebab saya rasa komuniti buku ni ada di Malaysia tetapi masih belum meluas. This is an excellent idea. Yeah, and it is possible to find interesting books. Yeah, they are second hand. That's okay. Yeah, at least you know somebody already read it. Yeah, and I will continue coming back. I think physical book itself still play a lot of important role in today's community, although a lot of things have been digitized, because you can never actually replace the smell of book. So for those book readers, they like to actually grab hold of a book and bring it along with them. So you actually can find a lot of good bargains here. Not always, but you can always try a lot. Yeah. Cik Gladys, mungkin boleh terangkan sedikit tentang apa yang berlaku di sini. Apa sebenarnya konsep KL Books Exchange? Dari mana datangnya konsep ini dan bagaimana perkembangan setakat ini? Sebelum ada KL Book Exchange, dia ada recycling saja pada masa itu. So bila saya tolong dekat recycling sini kan, saya akan dapati banyak orang yang bawa buku untuk recycle. So kalau you bawa buku untuk recycle is actually very bazir lah. Betul. Kan? Sebab buku jadi kertas
yang tak mau dan you kasih recycle. So saya pun ingat mungkin saya boleh buat sesuatu untuk buku-buku ini. So saya pun tengok ada apa boleh buat. Saya ada cuba idea lain, tapi pun tak boleh. So lepas tu saya pun cakap mungkin saya boleh try idea tukar ni lah kan. So bila start tak ada orang juga. Tapi bila keep continue buat lah, setiap bulan pun ada, promote dekat Facebook, promote dekat platform-platform yang social media lain kan. Dan slowly dia pun ada banyak orang. Bagaimana konsep dia? Sesiapa boleh datang kemari untuk kita semula di sini? Betul-betul. Sesiapa pun boleh. Kita menggalakkan orang-orang dekat berdekatan taman-taman sini, mereka bawa semua barang yang boleh kita semula ke sini. So apabila kita hantar barang dijual kan, wang yang kita dapat akan 100% pergi dialysis center. Laporan Kamal Firmansyah Kamaluddin. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Isu Gaza ni sepatutnya dipandang serius oleh semua negara-negara, tak kisah fahaman politik ataupun ideologi ataupun agama, sebab ia melibatkan human rights. Anda tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk menyokong Palestin, tapi anda seharusnya menjadi seorang human. Bila kita ada tatu tabung yang khas untuk Palestin ni, dengan supaya kita percaya yang tu adalah saluran yang betul dan tepat pada yang akan menerima lah. Sebab kita takut ada yang luar-luar yang menggunakan atas nama tabung Palestin tapi tidak dapat disalurkan pada orang yang tepat. Kalau boleh kita tidak mahu sebarang, kita tidak mahu apa-apa war, pergaduhan, kita tidak mahu sebarang perang sebab kita semua manusia. Kita tak boleh halau keluar sesiapa daripada sempadan sesiapa. Kalau boleh, kita sebagai manusia nak hidup bersama. Selamat pagi Malaysia. Penjajahan dan juga penindasan secara haram oleh rejim Zionis kepada bumi Palestin sebenarnya mendapat reaksi yang cukup pelbagai daripada seluruh rakyat Malaysia. Menyokong Palestin dan juga membantu saudara kita di sana, sudah pastinya ini yang kita bawakan untuk kita sama-sama melihat say no kepada keganasan yang telah pun dilakukan oleh rejim Zionis. Dalam perial ini kita juga akan bercakap tentang di Gaza, masa untuk kebangkitan. Bukan saja kebangkitan masyarakat di Palestin tetapi juga kebangkitan seluruh umat Islam untuk membantu saudara kita, saudara seagama kita di sana. Baik, bersama dengan saya adalah Tuan Ahmad Sani Abdullah Alim Arabi, Ketua Aktivis Kemanusiaan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Apa khabar Tuan? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Kita mendoakan keselamatan dan juga kesejahteraan sahabat-sahabat MAPIM yang berada di Gaza dan juga di bumi Palestin pada ketika ini. Namun sebegitu memahami dengan secara untuk penjelasan yang panjang itu mungkin tidak cukup kesempatan ini, tetapi pendudukan rejim Zionis di bumi Palestin khususnya di Gaza, situasi ini mendapat respon antarabangsa yang pelbagai. Apa sebenarnya latar pemahaman yang perlu kita ketahui sebagai umat Islam dan juga mungkin sebagai masyarakat yang tidak menyokong bentuk penjajahan haram ini? Terima kasih Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih rakyat Malaysia. Anda memilih untuk bersama dengan Palestin dikala ada dunia yang memilih untuk mengkhianati kebebasan yang jelas. Dan saya kira soalan yang tadi dilontarkan oleh Ismail itu, kita perlu lihat daripada sudut pandang apa agenda sebenar rejim Israel ini. Kerana ramai yang terperangkap dengan normalisasi sehingga kan semua naratif perbincangan kita seolah-olah kita menampakkan bahawa tuan rumah sebenar tidak ada hak. Jadi asal kepada pemahaman ini adalah Palestin adalah tanah milik
orang Palestin. Palestin adalah tanah milik wakaf. Itu jelas. Sebelum 1948, semua ini digazetkan, dimaktubkan. Palestin adalah negara berdaulat. Itu menjadi satu fakta. Tetapi kerana sudah mendapat sokongan daripada pihak Badan Dunia melalui endorsement yang dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 1948, inilah permulaan kepada keseluruhan masalah dunia. Selama 75 tahun, pelbagai kebangkitan hanya untuk mendapatkan balik tanah umat Islam, tanah yang berdaulat ini. Jadi, kalau kita lihat secara zoom out lah kita kata, selama 15 tahun kebelakangan ini, kalau dikatakan bahawa kebangkitan pihak Palestin untuk mengambil alih tanah mereka ini adalah sesuatu yang bersifat agresif, bersifat ganas. Tetapi yang terkorban, yang syahid itu adalah di peringkat tuan rumah. Seramai lebih daripada 8,000. Termasuk anak-anak kecil, wanita dan sebagainya. Tetapi di peringkat penjajah, di pihak sana hanya 1,000. Ini kepahaman yang paling mudah kita lihat. Jadi rejim Israel ini dia menggunakan apa sahaja yang sebenarnya dia suka menggunakan perkara-perkara terlarang. Kalau kita lihat bom fosforus, itu jelas satu dunia boleh dapat jurnal-jurnal yang mengatakan how bom fosforus ini begitu berbahaya. Itu termasuk dalam criminal war. Criminal war. Tetapi mereka tidak endah kerana bagi pandangan mereka, mereka lah adalah hak milik mereka. Jadi dengan kepahaman semua ini, mereka bertindak untuk menormalisasikan criminal war yang dilakukan dengan menyatakan bahawa mereka akan mempertahankan anak-anak syurga mereka dan akan terpaksa membunuh anak-anak neraka. Ini yang disebutkan oleh Netanyahu pada pagi ini. Ini adalah satu kenyataan yang bagi saya tak sepatutnya dikeluarkan di peringkat yang dunia boleh melihat. Kalau dulu kita bercakap, sukar untuk kita dapat bahan-bahan yang memperlihatkan wajah sebenar mereka. Tapi saat ini, kita langsung lihat secara langsung apa yang sedang berlaku. Siapakah sekutu, siapakah yang bersama. Jadi itu yang secara rumusannya untuk kepahaman awal kita. Malah sudah ada Perdana Menteri Negara Maju memberikan kenyataan we will do the best that we can to support Israel. Itu agak membimbangkan kenyataan diplomasi, negara-negara diplomasi seperti itu. Hamas memberi respon balas terhadap apa yang dilakukan oleh rejim Zionis. Walau apa jua psychological war yang dimainkan di media sosial terhadap Hamas dan juga pemaparan video terhadap Hamas, tetapi ada yang beranggapan bahawasanya tindakan Hamas itu adalah untuk menyelamatkan dan juga untuk memastikan agar keselamatan masyarakat di Palestin pada ketika itu setelah apa yang dilakukan oleh rejim Zionis. Jadi setelah amalan Hamas tidak diendahkan, bagaimana respon balas ini merujuk kepada sebenarnya tindakan asal yang dilakukan oleh rejim Zionis? Saya suka menyatakan bahawa kefahaman yang kita boleh pegang dalam hal ini untuk tidak kita tersasar, sama ada Hamas ataupun tidak ada Hamas, kebangkitan akan berlaku dan telah berlaku. Hamas ini hanyalah satu nama untuk kumpulan yang mempertahankan. Sekiranya Hamas sudah habis, mungkin akan keluar satu kumpulan lain yang mewakili kebangkitan rakyat. Kerana kita bercakap berkenaan kebangkitan rakyat keseluruhannya, Palestin. Jadi Malaysia seperti mana yang kita ketahui, kita dikenali atas dasar soft diplomacy. Kita menggunakan semua meja-meja rundingan untuk menjadi sebagai penyatu kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Dan dalam hal ini, saya memuji apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pihak di Blok Pembangkang. Kerana kesatuan mereka ini memberi tumbukan yang begitu kuat untuk memahamkan dunia bahawa walaupun kita negara yang kecil, tetapi kita antara yang awal untuk menyokong. Dan itu dicerminkan pula di peringkat rakyat Malaysia. Kerana kita terus memilih untuk say no. Kita sehingga satu saat 2023 kita menjadi sebagai kumpulan yang bijak untuk mengetahui ini sudah propaganda rejim Zionis. Kita melihat di social media
adanya propaganda yang sudah pun menggunakan naratif bahasa Melayu. Ini adalah satu propaganda yang halus untuk anak muda sedikit sebanyak terbawa-bawa berkenaan kenapa kita tak boleh duduk baik-baik dengan Israel. Kenapa kita tak boleh jadi macam Malaysia yang pernah dijajah. Duduk secara aman, secara bersama. Seolah-olah kita ni colonization dan kenapa kita tak boleh duduk elok-elok. Ini adalah satu normalisasi yang sebenarnya bukan secara teori konspirasi tapi diatur secara begitu jelas. Dan Alhamdulillah Malaysia tidak terbawa dan tidak termakan. Dan kita lihat di semua peringkat. Daripada rumah, daripada masjid, sekolah, universiti, sehinggalah ke peringkat institusi raja-raja. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Agong mengeluarkan satu pendirian. Dan saya kira Malaysia dengan menggunakan kapasiti hormat orang kepada kita, kita menyatakan, menzahirkan apa yang kita rasa tidak betul. Jadi keluarlah gelombang yang dulu terkenal iaitu Israel koyak. Dan itu viral sampai ke peringkat dunia. Sekarang ada Israel cuak. Dan kini yang terbaru Israel cuak. Ramai kata kepada pihak My Aqsa Defender, kenapa guna perkataan-perkataan yang comel, perkataan yang tidak agresif. Ini kan perang. Kita kata kita adalah masyarakat yang semuanya ingin bangkit. Jadi cuak itu kita sindir kepada Israel kerana Israel yang merampas hak tuan tanah dan selama 75 tahun pelbagai kebangkitan yang cuba diusahakan, dan bila kebangkitan kali ini tidak menggunakan pattern-pattern yang kebiasaannya. Yang pertamanya, Israel dia suka kacau apabila tiba bulan Ramadan. Ramadan saja ada kekacauan. Yang keduanya, apabila Masjidil Aqsa itu dicabuli secara agresif. Ini akan berlaku kebangkitan. Dan yang ketiga, apabila pihak rejim Israel ini dia membunuh mana-mana pimpinan daripada kebangkitan rakyat. Daripada pihak PLO ataupun daripada pihak Fatah ataupun Hamas, akan berlaku kebangkitan. Ketiga-tiga ini tidak berlaku. Patternnya kerana mereka menggunakan kebangkitan rakyat ini untuk ambil alih tanah. Jadi keluarlah cuak kerana kali ini bila tuan tanah, tuan punya rumah bangkit beramai-ramai dan tekad untuk ambil balik tanah, kita lihat bagaimana beribu-ribu, berpuluh-puluh penduduk Israel ini melarikan diri. Naik pergi ke airport dan melarikan diri. Jadi kerana mereka bukan daripada Palestin. Mereka dibawa masuk daripada pelbagai negara. Dan ada dari negara Eropah pun. Daripada negara Eropah. Dan yang mengecewakan apabila kita dengan berlakunya gelombang ini, hari ini Alhamdulillah Ismail, pada pagi ini saja kita sudah melepasi 100 juta engagement ataupun trending Israel cuak. Apa yang kita nak buat dengan Israel cuak ni? Kita mengharapkan dengan gelombang yang bersifat semua boleh sertai ini, kita nak ambil masa inilah untuk memahami, menarik minat seluruh rakyat Malaysia, pelbagai agama, berbilang kaum, memahami secara fakta apa yang sedang berlaku di Gaza, di Palestin. Di sebalik fakta itu, Tuan, Intel Israel juga turut menzahirkan kegusaran kepada gerakan media sosial dan netizen Malaysia sehingga mengatakan ia seolah-olah suatu gerakan terancam. Jadi ini sudah memberi amarannya kepada gerakan ini tidak dianggap gerakan bersenjata, tapi gerakan yang menggunakan platform media sosial. Apa lagi yang kita boleh lakukan selain daripada menghantar bantuan? Di peringkat rakyat kita mahu buat sebaik mungkin. Kita tak mampu pergi ke OIC, kita tak mampu pergi ke BBB. Kita cuba mendorong pihak kerajaan untuk dengar dan alhamdulillah tanpa kita dorong pun alhamdulillah tindakan telah diambil, tapi kita mendesak untuk more. Kita ada kekuatan yang lebih. Saya mendoakan agar kekuatan daripada peringkat kerajaan dengan kesatuan daripada pelbagai blok dapat memberi tumbukan yang lebih. Mungkin diawasi pada minggu ini ataupun minggu depan, dan juga mungkin turun ke Mesir
untuk memberikan perundingan dan sebagainya. Dan yang paling pasti, apabila kita mendapat semacam ugutan tidak langsung, tapi ugutan ini bukan untuk Malaysia. Ugutan ini kepada seluruh dunia. Kerana yang mendokong Palestin ini bukan hanya rakyat Malaysia. Ramai daripada di New York, ramai di Harvard, ramai di pelbagai negara, dan malahan yang lebih mengangkat spanduk ini adalah kumpulan-kumpulan Eropah, orang-orang Mak Saleh. Jadi ini adalah hal kemanusiaan sejagat. Jadi Israel cuak itu kita harapkan supaya ambil peluang 100 jam yang pertama. Ramai-ramai kita ambil belajar dan juga mungkin boleh keluarkan ibu. Apakah hujah-hujah berkenaan dengan pendudukan Israel di Palestin. Yang lebih penting kita memberi pemahaman kepada generasi muda tentang perjuangan yang sedang dilakukan oleh saudara kita di Palestin. Tabung Palestin yang diwujudkan dan juga apa yang dilakukan oleh MAPIM, bagaimana kedua-dua ini akan ditambah baik dari semasa ke semasa dan juga progres yang pada ketika ini, tuan. Pertamanya, kita tak mampu untuk buat secara bersendirian kerana kerosakan yang berlaku di Gaza sehingga saat ini 1 juta kehilangan rumah. Mereka sedang berperang. Apa yang akan berlaku selepas perang? Kita adalah kumpulan yang akan membina rumah. Jadi MAPIM telah pun bersama dengan My Aqsa Defenders, sebuah kesatuan, dan juga kita bekerja rapat dengan pihak kerajaan, khususnya daripada Wisma Putra dan juga daripada pejabat Prime Minister sendiri, di mana MAPIM telah pun dilantik untuk digunakan gudang kita seluas 1 ekar, pengumpulan barang untuk dihantar melalui pesawat udara. Ini akan berlaku dalam masa terdekat, 20 tan insya-Allah, barangan-barangan yang penting, dan insya-Allah doakan bantuan-bantuan awal yang kita ada di dalam Gaza. Gaza ini dia sedang perang. Jadi ada stok-stok yang dibom. Hari ini, pada pagi ini saja, ketika kita sedang berbicara, 167 kanak-kanak masih terperangkap di bawah runtuhan. Ini disebutkan oleh pemerhati media barat. Dan pagi ini juga mengejutkan, saat kita bangun subuh, sebuah hospital Al-Ahli dibom dan 600 orang terkorban, syahid. Dan ini sesuatu yang kita tengok tidak berakhir dengan mudah. Jadi sumbangan yang dibuat oleh rakyat Malaysia ini adalah satu sumbangan untuk kita menyampaikan ketika ini apa yang dapat kita sampaikan. Yang keduanya, apabila perang itu berakhir, sekiranya perang itu berakhir dalam seminggu lagi ataupun 2 minggu yang kita harapkan, dia akan memerlukan sokongan secara langsung. Rumah sudah terbakar, hospital dibakar dan sebagainya, dan inilah Malaysia, kita merasakan bahawa bumi Palestin itu adalah tanah air kita, dan patut begitu. Kerana ini adalah bumi wakaf setara dengan apa yang berlaku di Mekah dan Madinah. Cumanya Palestin ini kerana dia diduduki oleh pihak Yahudi. Jadi apa yang saya nak jemput dan juga sarankan, saya merayu kepada rakyat Malaysia yang menyokong Palestin sekian lama. Betul, kita memberi setiap kali berlakunya perang, kita adalah kumpulan pertama yang memberi, dan tidak habis lagi. Kerana kita patut, ada yang mesej tanya, kalau kita bina rumah akan kena bom, bina sekolah akan kena bom. Ini sekolah-sekolah rakyat Malaysia. Jadi saya menjawab, soal kena bom, soal kemudian kematian, itu bukan soal daripada kita, tapi kita mesti ada dalam proses untuk mereka dapat survive. Kalau tidak, kenapa kita bagi makan? Kerana mereka itu adalah calon-calon syahid. Cuma bagi pandangan MAPIM, ini adalah ruang dalam kita menghadirkan diri dalam proses. InsyaAllah. Mereka, anak-anak kecil yang traumatik ini, kita perlu bantu. Jadi sumbangan ini sangat perlu. Saya menjemput untuk siapa saja yang terbuka hatinya untuk pergi ke www.tabunggaza.com, kerana kita sedang mengumpulkan 10 juta ringgit, dan 10 juta ini sebenarnya kecil. Apabila kita convert dalam USD, hanya dapat 2 juta USD. Main dengan inflasi, main dengan kesusahan nak bawa barang, bukan satu yang mudah. Tapi insya-Allah kita adalah kumpulan yang kecil. Biar kita zahirkan bahawa kita ada. Itu yang paling penting. Malaysia di sisi Palestin, insya-Allah. Insya-Allah. Dalam usaha kita untuk menjalankan aspek ini secara bentuk aman,
inilah tugas yang kita boleh lakukan kerana ya nanti akan ditanya di muka pengadilan apakah yang kita lakukan untuk membantu saudara seagama kita. Maka sekurang-kurangnya kalau tidak dapat melakukan dengan perbuatan dan juga mungkin dengan mengangkat senjata, tetapi kita boleh melakukannya dengan membantu untuk mengurangkan penderitaan dan juga penindasan yang dialami oleh mereka. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita doakan yang terbaik dan juga kesejahteraan sahabat-sahabat MAPIM di sana. Terima kasih. Dan kita nak berjadah seketika, kita akan kembali selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. RM400 juta disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import luar. RM150 juta untuk kerjasama dengan kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. RM50 juta perolehan baja secara tender terbuka untuk memberi pesawah pilihan baja yang ingin digunakan. Tidak seperti sekarang di mana mereka ditetapkan tidak berhak memilih, tapi sekarang kita berikan melalui tender pilihan kepada pesawah dan peternak, pekebun. Bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran produk pertanian dan daya saing, Agropedia Muda, Agrobank menyediakan kemudahan pinjaman sehingga RM430 juta keseluruhannya. Dalam versi yang lebih hebat dan meriah, menghimpunkan bintang-bintang kelahiran RTM bersama bintang Datuk Nora, Datuk Syafina Selamat, Azian Mazwan Safwan, Datin Alia, Fauzia Latif, Ramlah Ram, Ernie Zakri, Datin Shima, Ros Maria, Amis Sofas, P. Radi dan Hisham Rahim bersama pengacara Awal Ashari dan Jid Zulkifli. Saksikan siaran langsung konsert #Ini Baru Bintang 3 pada 21 Oktober, Sabtu, 9 malam di TV2. Juga boleh datang beramai-ramai menyaksikan di Auditorium Seri Angkasa, Angkasa Puri, Kota Media mulai 8 malam. Masuk percuma. Konsert #Ini Baru Bintang 3. Itu dia para penonton. Kita tengok perfume je, kita dah tahu dah siapakah gerangan foundernya. Baik, Iqbal. Kita dah tahu dah seperti mana, memang saya sangat kagum dengan Iqbal sendiri lah, sebab sanggup pergi ke 20 buah negara semata-mata untuk mendalami ilmu tentang wangian itu sendiri. Dan ada 200 jenama minyak wangi memang dahsyat tu. Dan juga modal yang sangat besar lah pastinya. Yalah, pada awalnya lah modal yang besar saya habiskan. Jadi itulah bila ditanyakan tentang inspirasi apa yang terbitnya IBA Perfume ni, disebabkan memang dulunya saya belajar dan mendalami tentang minyak wangi, dah pergi ke lebih dah 30 dah rasanya. Saya bulan lepas baru balik dari Jepun, dan sambil Jepun, Thailand saya pergi, Indonesia dan Singapura. Dalam masa sebulan lebih saja saya habiskan. Dan saya juga pergi ke Dubai, ke Shanghai, ke Brunei, ke negara Arab. Banyaklah negara yang saya pergi semata-mata untuk belajar tentang minyak wangi. Lalu terhasillah satu jenama IBA yang telah 8 tahun sebagai perniagaan saya. Jadi tuan-puan, di situlah membuatkan saya rasa saya nak terbit untuk orang Malaysia juga minyak wangi yang bawaan yang berkelas antarabangsa tetapi dengan harga yang murah. Jadi yang tertera di kaca TV itu adalah salah satu inspirasi saya ketika saya berada di antara hotel yang termahal di dunia di Dubai. Saya melihat minyak wangi yang sekecil-kecil ibu jari tangan saja bernilai RM4,000 dan saya kata saya nak buat di Malaysia. Dan juga saya pernah dijemput untuk melihat di sebuah istana koleksi-koleksi minyak wangi yang dikumpulkan oleh kerabat-kerabat yang besar. Dan istana tersebut keluasannya 10 hektar. Tapi saya tak boleh beritahulah negara mana. Jadi tuan-puan yang menonton hari ini ambil kesempatan sebab edisi kali ini kita akan hentikan disebabkan saya nak lahirkan yang baru lagi. Tetapi mungkin ramai yang dah lama tengok nak order, jadi kena cepat-cepat. Yang mana nak repeat order, nak ulang order, ambillah
peluang kali ini sebab mungkin saya pun akan berhenti dulu bersiaran kan. Jadi kita tak tahu. Dan permintaan kita sangat tinggi. Kalau tuan-puan tengok 1 jam permintaan itulah sebenarnya 4-5 kali ganda lagi daripada apa yang tertera yang kita postkan. Dan hari ini tuan-puan kena simpan nombor telefon WhatsApp kita sekarang sebab kita akan berikan hadiah kepada 40 orang terawal saja yang WhatsApp dan buat bayaran. Itu kena peka. 40 orang terawal saja akan dapat hadiah beg tangan ini. Beg tangan ini ada pelbagai design jugalah. Ada yang ini juga kita akan berikan. Jadi pelbagai design tapi tuan-puan kena cepat WhatsApp. Ambil nombor telefon yang tertera 019 9500 dan harganya sangat murah sebenarnya. Dengan harga RM170 boleh 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita 4 ke 5 bulan tempoh pakaiannya. Jadi saya rasa agak lama dan sudah murah lah sebenarnya dibandingkan dengan minyak wangi yang kita beli semua kan ada yang 500 600 nak dapatkan bawah macam tu. Dan termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak sudah kita dah tanggung. Jadi tuan-puan kalau nak 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita ni terus WhatsApp bagi tahu saja nak order IBA perfume di nombor yang tertera 50 ml EDP dan memang kedua-dua ni memang boleh pakai untuk lelaki dan juga wanita lah. Dia unisex. Yang penting nak dapatkan hadiah beg tangan ni kena cepat-cepat WhatsApp sekarang. Bagi tahu saja nak order IBA perfume sementara stok ada. Dan kita memang dijamin ada stok lah. Kalau siapa nak COD barang sampai baru bayar pun boleh. Yang penting nak dapat beg ni hanya 40 orang saja. Jadi bila muncul saja poster yang tertera tu cepat-cepat ambil gambar dan WhatsApp sekarang. Biasanya memang bertubi-tubi yang WhatsApp untuk dapatkan hadiah beg ni. Dan saya pun macam saya selalu fikir nak hentikan bagi hadiah beg sebab kosnya sangat tinggi. Bayangkan dengan beg sebegini kan nak bagi. Dan dulu waktu raya je saya bagi dan harga minyak wangi kita RM300 satu set. Sekarang je RM170 dan hanya 40 lah. Kalau dulu kita bagi semua saya kira-kira balik ya Allah kenapa rugi kenapa negatif. Rugi ke tak ni macam mana ni? Jadi cepat-cepat ambil nombor telefon pun sekali tengok dah ingat 019 9500. Jadi bila menyebutkan tentang saya mengumpulkan lebih daripada 200 jenama, bukan 200 botol 200 jenama minyak wangi antarabangsa yang saya beli sebotol ke RM2,000 sebotol, ada yang RM500 sebotol. Sebenarnya itu bukan satu minat ataupun hobi semata-mata tetapi saya nak dalami bauan yang tidak memeningkan kepala, tidak hapak bila dipakai lama dan juga kita biar sesuai untuk lelaki dan juga wanita. Sebab ada orang sebagai suri rumah, ada orang berkejaya nak pakai yang lebih sedikit. Jadi saya masukkan segala unsur-unsur. Dan ada antara koleksi minyak wangi IBA ni kita buat di antara kilang yang terbesar di dunia di Holland dan dihasilkan oleh 3 orang pakar iaitu perfumer lah yang antarabangsa. Jadi itu yang memakan kos yang sangat tinggi dan saya di Malaysia dulu sampai 20 kilang saya cari pada awal sebelum ada kilang sendiri kan 20 kilang cari dan menghabiskan pada awalnya nak beli minyak wangi yang berbeza bauan tak sama dengan orang lain ni sampai habis jutaan ringgit juga memang. Dan tuan-puan tahu pun saya menghabiskan ratusan ribu juga untuk membeli hadiah beg ini. Dah lama saya bersiaran dan selalu bagi hadiah. Jadi tuan-puan bila muncul saja poster dan percaya WhatsApp di tangan saya dah bertubi-tubi dah masuk ni. Jadi tuan-puan yang WhatsApp sekarang ni nak dapat hadiah beg tangan ni kena cepat-cepat. Ada juga beg tangan yang pelbagai design lah yang kita bagi tapi hanya 40 orang terawal saja. Jadi caranya satu cara saja nak dapatkan, ambil gambar poster yang tertera tu dan WhatsApp bagi tahu nak order IBA perfume. Semua tu berharga RM170. Yang kotak hitam tu kotak luar lah. Kotak kosong. Dalam yang penting kita dapat 2 botol minyak wangi dan 1 hadiah beg tangan. Beg tangan hanya kepada 40 orang terawal. Jelas saya bagi tahu. Hanya 40 orang terawal dan pelbagai design. Dan cara untuk dapatkan hanya WhatsApp saja sekarang di nombor 019 9500. Okey, nombor telefon yang telah pun tertera di kaca TV anda sekarang ni dan kita nak dengar apa kata testimoni juga. Ya, betul. Sambil-sambil kita tonton boleh sambil WhatsApp kita tengok apa kata pengguna. Silakan. Okay, I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iba Perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain.
And as a doctor myself yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image, and one of it is to make sure that I smell great so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iba perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan, tapi bila pakai Iba ni, balik rumah pun stay wangi, I basuh baju pun stay wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga. Tapi korang memang kena try sebab bau dia ni susah nak describe and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Ya, tengok tu doktor pun pakai tahu. Tak tahu macam mana nak bagi tahu tapi memang sangat wangi sebab saya pun menggunakan juga. Ya. Sophie tahu macam mana saya memula dengan bisnes 8 tahun yang lepas kan. Betul. Dan sampai sekarang kita tak ada ejen, tak ada stokis, hanya jualan secara premium di Selamat Pagi Malaysia sahaja. Sampai sekarang. Jadi tuan-puan yang menonton kalau nak cari kedai memang tak ada. Kita hanya di HQ saja dan jualan secara premium saja. Lagi-lagi nak dapat hadiah beg tangan ini memang kena WhatsApp sekarang. Dan saya pun dah terkejut ni WhatsApp banyak. Kalau terlalu banyak saya mungkin akan tambah sedikit, tapi sekarang ini kena WhatsApp sekarang sebab terlalu cepat orang membeli, terutamanya ramai 60% pembeli kita daripada Sabah Sarawak. Jadi muncul sekarang poster ni terus WhatsApp bagi tahu saja nak order IBA perfume. Kena cepat-cepat sebab saya pun takut jara besaran dan minggu hadapan saya akan berhenti besaran untuk pergi ke Korea pula untuk belajar lagi. Banyaknya bertambah lagi lah negara nanti cari ilmu. Betul. Okey, jadi mungkin sedikitlah antara banyak-banyak negara mana yang paling banyak bagi inspirasi secara ringkas. Okey, kalau saya Dubai dan Shanghai, saya berlawat ke kilang juga. Ke Dubai kenapa? Kerana negara yang mewah, terkenal dengan wangian juga, wangian tersendiri. Jadi tuan-puan, kita ada beberapa saat saja lagi untuk tuan-puan ambil nombor telefon dan WhatsApp. Jadi untuk dapatkan dengan harga RM170 dapat 2 botol minyak wangi. WhatsApp je kalau mungkin tak sempat salin tadi 019 9500 019 9500. Tapi jangan hubungi, WhatsApp saja untuk dapatkan 2 botol minyak wangi yang boleh pakai 4 ke 5 bulan lamanya. Saya tengok ni punya perfume ni nak try nanti. Tadi saya duk sibuk galit duk tengok perfume ni. Tak try lagi. Oh ni untuk lelaki. Ya betul. Oh okey. Boleh beli 2 sekali lah. Ya betul. Alhamdulillah. Okey, kita berakhir di sini. Terima kasih Iqbal kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami. Saya Ismail Adnan dan juga saya Raja Sofia Rajali. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.